Puan, taklimat ni kita akan buat setiap masa lah. Hampir setiap minggu kita akan bagi taklimat online ni untuk bagi pendedahan kepada tuan-tuan dan puan. Okey, okey, nama saya Suhairi bin Yusof daripada syarikat commerce.com. Jadi syarikat commerce.com ni syarikat yang diberi amanah, dipertanggungjawabkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia untuk untuk membangunkan sistem ni dan juga untuk menyelenggara dan untuk memastikan sistem ni berjalan lancar. Okey, suara saya jelas ke? Ada yang tak dengar? Jelas tuan. Jelas tuan. Okey, terima kasih. Ada dekat ni tadi dia kata kurang jelas. So saya minta respon daripada tuan-tuan dan puan lah. Okey. Saya dah berkhidmat di commerce.com untuk lebih kurang dalam 17 tahun dan sekarang saya ditugaskan di unit pengurusan pemekal lah. Maksudnya kita punya job task kita untuk membantu pihak pemekal dari segi pendaftaran dan dari segi penggunaan sistem e-perolehan lah. Okey. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, sistem e-perolehan ni bermula daripada tahun 2000 daripada tahun 2000 sehinggalah tahun 2021. Sekarang ni lah, dan mungkin dia akan berlanjutan lah, mungkin 10 tahun lagi ke, bergantung kepada Kementerian Kewangan Malaysia lah. Okey. Jadi sistem e-perolehan ni adalah sistem perolehan kerajaan kepunyaan Kementerian Kewangan Malaysia, MF. Jadi MF ni membangun sistem online ni, elektronik secara online ni untuk memudahkan pihak pengguna lah dari segi pihak pemekal dan juga pihak kerajaan. Jadi dan juga sistem e-perolehan ni adalah proses sistem perolehan kerajaan. Maksudnya kalau ada proses jual beli antara kerajaan dengan pemekal, perantaraannya melalui sistem e-perolehan. Kalau dulu sebelum ni kita buat secara manual. Jadi banyak kelemahan yang kita dapati sewaktu kita kaedah secara manual. Sebab tu kita membangunkan satu sistem online ni untuk memudahkan pengguna. Okey. Dan sekarang pun seperti mana yang kita tahu waktu pandemik sekarang ni pun banyak orang lebih kepada online lah. Maksudnya kalau ada proses nak beli barang pun secara online kan. Mungkin Shopee, Lazada, Kilindo ke. Jadi penggunaan tu kerap lebih kepada kaedah online. Okey. Begitu juga dengan perolehan kerajaan ni kita buat secara online. Maksudnya dia lebih mudah dan juga lebih menjimatkan kos, masa apa semualah. Okey. Jadi taklimat sistem e-perolehan tahun 2021. Okey, ini tahun yang berapa? 21 tahun. Dan sistem e-perolehan ni yang kita gunakan sekarang ni adalah sistem e-perolehan yang baru. Pada tahun 2018, 1 Januari 2018 kita anjak kepada sistem baru. Kita panggil sistem e-perolehan jugalah. Tapi kita dah guna satu sistem yang baru. Sebelum ni kita guna sistem lama lah. Jadi kita dah sekarang ni dalam fasa untuk kita guna sistem baru dan ada lagi penambahbaikan yang kita akan laksanakan bergantung kepada pengguna lah. Sekiranya kalau ada pengguna ada cadangan ataupun kita tengok ada perkara yang kita boleh naik taraf dan kita akan upgrade masa ke semasa lah. Dan segala makluman akan ada dalam website e-perolehan. Okey, www.eperolehan.gov.my. Jadi website ni tuan-tuan dan puan kalau boleh ada masa bukalah hari-hari supaya segala maklumat yang terkini tuan-tuan dan puan dapat dan tuan-tuan dan puan boleh usahakan untuk tuan-tuan dan puan mungkin tuan-tuan dan puan nak join ke apa ke. Jadi maklumat tu dah ada. Okey, so tuan-tuan dan puan boleh join dan boleh menyertai. Okey. Seterusnya ni ada agenda taklimat kita pagi ni.
iaitu bahagian pertama adalah pengenalan e-perolehan dan juga analisis pembekal. Yang bahagian kedua adalah langkah bertransaksi, maksudnya langkah untuk perempuan menggunakan sistem e-perolehan. Apa dia punya syarat dan peraturan dia. Dan yang ketiga adalah tata cara dan modul e-perolehan. Dan keempat adalah bantuan e-perolehan dan soal jawab. Okey, pertama adalah pengenalan sistem e-perolehan dan analisis pembekal. Okey. Sistem e-perolehan ni adalah satu sistem perolehan elektronik yang membolehkan pembekal menawarkan produk dan perkhidmatan kepada kerajaan melalui internet. Tuan, minta maaf ganggu sekejap, slide tak nampak tuan. Slide tak nampak Ya. Okey, yang lain okey boleh nampak slide saya? Nampak. Okey, Boleh tuan. nampak. Nampak. Mungkin tuan refresh balik, keluar balik dan masuk semula. Yang tak nampak tu kan? Tuan Okey dah nampak. nampak Di tuan perempuan sila mutekan mikrofon tuan perempuan. Okey, seterusnya e-perolehan bertindak sebagai medium alternatif untuk para pembekal mendaftar dan memperbaharui sijil Kementerian Kewangan Malaysia. Jadi melalui perantaraan sistem e-perolehan ni tuan dan puan boleh berdaftar sama ada daftar baru ataupun pembaharuan mengenai sistem iaitu sijil Kementerian Kewangan Malaysia, sijil MF. Jadi sangat pentinglah sijil ni, yang mana sekiranya kalau tuan-tuan nak bersniaga dengan pihak kerajaan, ini adalah syarat kau yang paling penting lah, yang penting untuk perempuan perlu ada lah untuk perempuan bersniaga dengan kerajaan. Begitu juga dengan badan-badan yang lain macam contoh Petronas, TMB, Telekom. Jadi mereka juga ada memohon daripada kontraktor untuk menunjukkan bahawa perempuan ada sijil Kementerian Kewangan Malaysia. Okey. Jadi ini adalah pengenalan sistem e-perolehan. Jadi sebenarnya sistem ini dibangunkan untuk disasarkan mampu menyimakkan kos, masa dan tenaga, ataupun kita bebas kertas lah. Maksudnya kita jimat lah segi masa, tenaga, kos ni kita lebih jimat lah berbanding kita buat secara kaedah manual. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita memanfaatkan sistem ni. Kalau kita jarang guna sistem, kita jarang buka, jadi kita tak nampak dia punya keberkesanan dan juga dia punya impact dia untuk kita. Jadi pastikan tuan perempuan sentiasa aktif dalam sistem e-perolehan ni, sama ada dari segi pergi kepada website ataupun dapatkan info, maklumat, tender, sebut harga dan sebagainya lah. Jadi pada situlah bermula usaha tuan perempuan untuk lebih aktif dalam perolehan dengan pihak kerajaan ni. Okey, seterusnya ni arahan PK 5.1. Apakah itu arahan PK 5.1? Ini arahan ni ataupun perkeliling kerajaan telah dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Okey, arahan ini mengandungi terma dan syarat ataupun dasar dan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia kepada pengguna, sama ada di pihak kerajaan ataupun di pihak kontraktor. Jadi segala dasar dan peraturan ni perlu diikuti oleh pengguna. Segala maklumat ni kita boleh download daripada website e-perolehan. Kita letakkan PK 5.1 ni. Jadi tuan-tuan sekiranya lepas ni kalau tuan-tuan ada masa, ada masa yang lapang, tuan-tuan boleh download dan boleh baca dan boleh fahamkan lah apa dia punya dasar dan peraturan perolehan kerajaan. Okey. Seterusnya ni struktur sistem e-perolehan. Struktur sistem e-perolehan. Yang mana kita bentangkan kepada tuan perempuan ni dia punya structure lah, dia punya secara kasarnya mengenai sistem ni. Jadi pertama sekali, sistem ni diakses melalui komputer ataupun laptop dan juga smartphone. Okey, telefon pintar. Jadi dan sistem e-perolehan ni dia lebih sesuai bila kita guna Google Chrome. Bila kita guna Google Chrome, dia lebih sesuai lah dan lebih compatible.
Kalau tuan-tuan pakai smartphone pun, tuan-tuan boleh install Google Chrome dan boleh melalui Google Chrome lah, tuan-tuan boleh layari website perolehan dan seterusnya mendapatkan maklumat-maklumat. Okey, seterusnya khidmat sokongan. Khidmat sokongan ni sekiranya kalau tuan-tuan sewaktu menggunakan sistem, sekiranya ada masalah ataupun ada cadangan, tuan-tuan boleh dapatkan khidmat sokongan. Ada counter ataupun boleh call customer service. Okey. Dan customer service adalah 24 hour lah, 24 jam, dan tuan-tuan boleh call untuk sekiranya ada masalah ataupun cadangan mengenai sistem perolehan ni. Okey. Seterusnya sistem perolehan ni kita pecah kepada beberapa modul lah, beberapa bahagian, iaitu kita tengok kat sini kita ada modul utama dan modul sokongan. Jadi dalam modul utama ni kita ada 5 sub modul dan juga modul sokongan kita ada 4 sub modul. Jadi di kalangan modul-modul ni ada yang secara langsung melibatkan pihak pembekal, ada modul yang tidak melibatkan pihak pembekal. Jadi lepas ni sewaktu taklimat nanti kita akan terangkanlah apa taklimat modul-modul yang melibatkan pihak pembekal. Okey. Jadi kita ada banyak modul lah, banyak bahagian. So bila tuan-tuan menggunakan sistem perolehan, baru tuan-tuan boleh nampak dia punya perjalanan proses tu. Okey. Seterusnya sistem perolehan ni dia berintegrasi dengan beberapa sistem lain di Jabatan Kerajaan lah. Sebagai contoh IDF MAS di sistem di Jabatan Akauntan Negara, di sistem My Identity di Jabatan Pendaftaran Negara, dan ada beberapa lagi sistem yang sistem perolehan ni berintegrasi. Okey. Sebagai contoh sistem My Identity adalah Jabatan Pendaftaran Negara, maksudnya maklumat peribadi kita, nombor IC, alamat dalam IC kita, nama penuh, semuanya disimpan dalam sistem tu. Jadi bila waktu kita menggunakan sistem perolehan, dia akan check lah sama ada maklumat yang kita masukkan tu sahih ataupun tak betul ataupun tak sahih. Jadi sistem dia akan integrate. Okay. So sekarang kebanyakan sistem ni sangat lebih kepada user friendly dan juga sistem sangat memudahkan pihak pengguna. Begitu juga dengan sistem perolehan ni lah. Sasaran kita adalah untuk memudahkan pihak pengguna. Okey. Jadi inilah sistem perolehan, dan tuan-tuan insya-Allah tuan-tuan boleh nampak sikitlah perjalanan nanti bila kita pergi satu persatu, tuan-tuan akan lebih clear mengenai sistem ni dan bagaimana nak menggunakan sistem. Dan sistem perolehan ni sebenarnya untuk tempoh masa yang sangat panjang. Yang panjang lah, mungkin 10 tahun, 15 tahun yang akan datang pun kita akan menggunakan sistem yang sama, dan dari semasa ke semasa kita akan tambah baik sistem ni. Jadi ini portal perolehan, www.eperolehan.gov.my, www.eperolehan.gov.my. Jadi tuan-tuan kena ingat dalam fikiran tuan-tuan lah, dalam ingatan tuan-tuan, jangan ada www.facebook.com.my kan. Itu memang hari-hari lah kita buka. Jadi perkara yang sama juga, www.eperolehan.gov.my ni buka setiap hari. Supaya tuan-tuan boleh nampak apa dia punya kepentingan, apa dia punya peluang. Peluang yang sangat besar bila mana tuan-tuan pergi kepada website dan boleh tengok iklan kan. So hari-hari Jabatan Kerajaan akan keluarkan iklan, dan tuan-tuan tengok pada kemampuan tuan-tuan untuk menyertai iklan tersebut. Okey, ini pencapaian transaksi perolehan 2020. Okey, kita ada 3,828 bilangan PTJ yang mengguna pakai sistem perolehan. Jadi PTJ ni bermaksud pusat tanggungjawab. Pusat tanggungjawab iaitu jabatan-jabatan kerajaan lah. Pusat tanggungjawab ni dilantik oleh kementerian untuk menggunakan ataupun buat proses perolehan jual beli. Jadi tak semua jabatan yang ada kuasa untuk buat proses jual beli. Setakat ni kita ada 3,828. Okey.
1.39 juta bilangan PO dikeluarkan dengan nilai 21 bilion. Maksudnya 1.39 juta bilangan transaksi. Bilangan purchase order yang dikeluarkan dengan nilai 21 bilion pada tahun 2020. 24,083 sebuah harga tender telah dikeluarkan dengan nilai berjumlah 7.1 bilion. Ini nak menunjukkan bahawa satu nilai yang besar lah, yang mana Terempuan perlu rebut peluang ni untuk bila mana Terempuan berusaha dengan pihak kerajaan. Jadi ini laporan transaksi kementerian sehingga 31 Disember 2020. Jadi laporan transaksi ni kita pecah ikut kementerian. Jadi kementerian kita ada 28, sekarang ni ada 27. Satu kementerian dah tutup iaitu Kementerian Ahwal Ekonomi. Jadi ada 27 sekarang ni. Dan kita tengok apa kementerian yang besar. Kementerian besar adalah 5 kementerian yang teratas. 5 kementerian yang teratas iaitu Kementerian Kesihatan, Pendidikan, Pertahanan, Dalam Negeri dan Jabatan Perdana Menteri. Dan nilai transaksi mereka berbeza, jauh berbeza dengan kementerian-kementerian yang lain lah. Bagi contoh, Kementerian Kesihatan adalah kementerian yang paling banyak membuat pembelanjaan pada tahun 2020. Dan sebelum ni pun memang Kementerian Kesihatan lah yang paling tinggi. Dan tahun 2021 pun kita tengok semasa pun Kementerian Kesihatan yang paling tinggi. Okey, kita pun kita boleh agak lah apa pembelian, apa dia punya transaksi dari segi apa. Biasanya lebih kepada ubat-ubatan, lebih kepada orang panggil apa, kelengkapan hospital lah. Dan apatah lagi waktu pandemik sekarang ni pun banyak pembelanjaan yang perlu dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Okey, dan kita tengok ada bilangan PTJ, bilangan transaksi. Kementerian Pendidikan pun bilangan PTJ yang tinggi, 1,300, dan bilangan transaksi pun agak tinggi lah. Okey, di sini, di segi kementerian ni kita boleh tahu apa trend pembelian dia orang. Apa biasanya? Biasanya kementerian ni dia akan buat pembelian yang berulang. Pembelian yang berulang. So, kita kena buat marketing, kita kena kaji dulu apa trend pembelian. Jadi, waktu kita apply ikut bidang tu, kita kena tahu apa bidang yang kita apply ni, kementerian mana yang biasa yang gunakan. Kan? Bagi contoh alat tulis, bidang alat tulis, kementerian apa? Pendidikan contoh. Jadi kita kena, waktu kita pilih bidang tu, kita dah tahu dah peluang untuk bidang tersebut. Okey. Jadi ini statistik pembekas hingga Disember 2020. Jadi kita buat pecahan mengikut zon dan juga negeri. Dan juga jenis pendaftaran. Kita ada MF, akaun asas tamat tempoh, akaun asas dan G2G. Okey. Akaun asas tamat tempoh ni maksudnya pembekal dah ada lesen MF tapi dah expired. Dalam tempoh setahun, automatik pembekal tersebut dikategorikan sebagai akaun asas tamat tempoh, tamat MF. Dan bila-bila masa saja mereka boleh renew lesen MF lah dalam sistem. Okey. Kita ada kebanyakannya pembekal berdaftar melalui MF lah. Kita ada lebih kurang 115,545 bilangan pembekal yang ada di Malaysia ni, yang aktifnya lesen MF masih aktif lah, lebih kurang tu lah. Okey. Dan kita ada akaun asas dan akaun G2G. Nanti kita akan explain lah, saya akan explainkan apa itu akaun asas, apa itu G2G. Dan pembekal yang paling tinggi adalah di negeri Selangor dan juga Kuala Lumpur, di Lembah Kelang lah. Lembah Kelang, majoritinya di Selangor dan KL lah. Negeri-negeri lain pun agak tinggi juga seperti Johor, Perak dan sebagainya. Jadi kebanyakannya tender-tender ataupun sebuah harga kebanyakannya dikeluarkan di jabatan-jabatan di Lembah Kelang. Kebanyakannya HQ di Lembah Kelang. Sebagai contoh di Putrajaya, kebanyakan kementerian, 27 kementerian ni, kebanyakannya HQ di Putrajaya lah, Putrajaya dan juga KL lah. Okay. Yang negeri-negeri lain tu adalah cawangan negeri lah, jabatan-jabatan negeri apa semua. Okey, seterusnya yang kedua adalah bagaimana Tentera Perempuan nak bertransaksi
dalam sistem perolehan. Kita ada langkah adalah langkah bertransaksi. Okey, pertama adalah tuan dan perempuan perlu ada akaun. Sama ada akaun MF, akaun asas ataupun akaun G2G. Okey. Kita ada 3 akaun lah. Akaun asas, akaun MF, akaun G2G. Okey, bila dah ada, tuan dan perempuan mestilah melantik pentadbir. Pentadbir ni orang yang menguruskan. Orang yang menguruskan sistem perolehan di jabatan ataupun di syarikat tuan dan perempuan. Ataupun pengguna. Pentadbir atau pengguna lah. Nanti kita akan tengok. Okey. Dari segi perkara yang pertama ni, kita akan tengok. Yang kedua adalah mencipta katalog. Yang ketiga, memohon sijil digital. Yang keempat adalah menyertai latihan. Ya tuan? Okey. Tak apa, saya teruskan. Okey, perkara pertama adalah pendaftaran akaun dan melantik pentadbir ataupun pengguna. Okey, di sini kita boleh lihat. Ada soalan ke? Yes, ada soalan? Ya tuan. Okey, kalau sekiranya tiada soalan, tuan dan perempuan mohon mutekan mikrofon tuan dan perempuan lah. Mutekan mikrofon. Okey, saya teruskan. Ini jenis-jenis pendaftaran yang ada dalam sistem perolehan. Pertama, akaun asas. Akaun asas, akaun MF, akaun G2G. Okey. Akaun asas ni adalah satu akaun yang dibangunkan pada tahun 2018. Bermulanya sistem perolehan yang baru. Di situlah kita Kementerian Kewangan Malaysia mewujudkan satu akaun yang baru, iaitu akaun asas. Okey. Jadi akaun asas ni tuan dan puan daftar percuma dalam sistem perolehan, tetapi dia ada limitation dia. Transaksi yang tidak melebihi 20,000 setahun. Transaksi yang tidak melebihi 20,000 setahun. Tuan dan puan boleh daftar melalui akaun asas. Kalau nak buat perniagaan yang kecil-kecilan, sebab tu akaun asas ni kita buka kepada peniaga-peniaga kecil. Contoh, peniaga nasi lemak tepi jalan. Mereka sebelum ni mereka tak ada daftar dalam perolehan. Jadi bagaimana kita nak buka peluang pada mereka untuk mereka berusniaga dengan pihak kerajaan. Sebab tu kita wujudkan satu akaun yang baru ni, akaun asas kepada peniaga-peniaga persendirian sebelum ni, yang kecil-kecilan. Jadi sekiranya kalau tuan-tuan dan puan dah ada akaun MF, perlu tak tuan-tuan dan puan daftar akaun asas? Tak perlu. Tak perlu daftar akaun asas kalau dah ada akaun MF. Maksudnya sistem pun tak benarkan lah. Sebab apa manfaat yang ada dalam akaun asas semua ada dalam akaun MF. Sebab tu kita tak buka. Okey. Seterusnya akaun MF. Akaun MF adalah akaun ya saya. Ada soalan? Tak clear lah, tak jelas. Okey, tak apa. Okey, saya teruskan. Okey, akaun MF adalah akaun yang kebanyakan pembekal ada sekarang ni. Bekal daftar RM450 untuk tempoh 3 tahun. Okey, daftaran baru ataupun pembaharuan dikenakan bayaran RM450. Dan bila kita dah ada akaun MF, kita boleh masuk apa-apa nilai juga. Bawah RM20,000, melebihi RM20,000. Jadi datang daripada mana RM20,000 ni? Daripada RM20,000 ni datang daripada mana? Ini yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Dan nilai ini ditetapkan oleh jabatan ataupun kementerian yang mengeluarkan perolehan tersebut lah. Okey, dia akan buat kajian pasaran, berapa harga kalau dia nak keluarkan satu tender kan. Tender tu contoh tender membekal komputer. Dia kena tahulah harga satu unit komputer berapa harga sekarang. Dia akan letakkan harga anggaran. Jadi nilai RM20,000 ni adalah harga anggaran. Sekiranya harga anggaran tu bawah RM20,000 dan melebihi RM20,000, tuan-tuan perempuan yang dah ada akaun MF boleh menyertai apa juga nilai yang diletakkan oleh jabatan tersebut lah. Okey tuan, boleh saya mencelah tak tuan? RM20,000 lah. Tuan, boleh saya mencelah? Okey, boleh.
Okey, you tunjukkan balik slide yang tadi tu. Slide tadi dah tak nampak dah kat sini. Sebentar Ya, saya. Okey. Sekarang nampak? Mana slide you perginya? Yang lain, yang peserta yang lain boleh nampak slide saya? Kalau online nanti kekangan jugalah. Saya tak nampak slide. Dah tak nampak. Boleh nampak. Nampak slide Tak nampak video. Ya, Nampak gambar muka tuan. saja. Nampak nombor tuan. Okay, ada somebody yang klik butang share sebentar tadi. Kita Slide dah tak ada dah nampak muka dah. okay. Kita okay, baik. Harap ya. Hai. Okey, dia nampak? Tak ada. Belum lagi tuan. Bentar Okey, boleh? Dia tak boleh. Tak ada lagi. Tak nampak slide tu. Ya, still tak boleh lah. Mungkin tuan kena keluar kot dulu. Still tak nampak lagi, nampak muka je. Slide tak ada. Dah ada. Dah ada. Okay. Okey, nampak slide. Okey dah nampak dah. Okey tuan, soalan saya, saya daripada bidang travel agency ya. Apabila kita nak buat pembaharuan, selalunya kita kena batah balik sebab dalam masa kita nak buat pembaharuan tu, dia punya maklumat dia tak lengkap. Bila kita hantar hard copy ke e-perolehan, terutamanya saya selalu hantar di Putrajaya, macam-macam dimintanya, seperti dalam bidang travel agency dia minta agreement dengan GDS, dia minta apa lagi terutamanya yang GDS tu lah dia mintanya, tapi benda tu tidak tertera pun dalam masa kita nak renew tu, dalam borang kita nak renew tu, apa perlu yang kita nak kena buat attachment. Bila kita sampai kat sana, barulah dia tunjuk yang ini attachment ni tak cukup, attachment sana tak cukup, attachment ni tak cukup. Sepatutnya bila kita nak renew, kita dah masuk nak pembaharuan tu, segala maklumat yang diperlukan oleh e-perolehan adalah dalam tu. Tak adalah kita tak payah nak pergi 2-3 kali ke pejabat e-perolehan di Putrajaya. Jadi adakah benda tu telah ditambah baik pun tidak, saya pun tak tahu sebab saya pun belum renew lagi. Tapi pengalaman saya yang renew baru-baru ni adalah macam itulah, bila saya hantar yang maklumat ni tak ada, maklumat ni tak ada, maklumat ni ini tak ada. Sedangkan dalam tata cara ataupun SOP yang tertera dalam borang pembaharuan tu tidak pun diminta benda-benda tu. Jadi menyusahkan kita jugalah. Yang ini saya minta ni EP untuk apa juga komunikasi yang nak di renew, apa juga keperluan yang nak kita bagi on the hard copy tu, bagilah dengan sejelas-jelasnya supaya kita tidak buang masa siapa-siapa. Dan pengalaman saya yang lepas ni, saya dah attachkan EPF untuk staff saya.
Lepas tu bila saya check 2-3 hari selepas saya hantar, dia tulis itu reject atas sebab tak ada dokumen tu. Saya yakin saya dah hantar sebab apa yang saya hantar dekat EP, saya buat satu salinan dan dua salinan. Satu salinan saya serah ke kaunter dan satu salinan saya suruh dia chop. Dan saya pun dengan susah payah ambil pula lagi sekali dekat office saya, pergi balik dekat pejabat EP di Putrajaya dan dia orang keluarkan fail yang saya hantar tu, memang betul benda tu ada tak dalam tu, pegawai terlepas pandang. Jadi ini pun menyusahkan saya jugalah. Itu pengalaman peribadi saya. Terima kasih. Oh, okey, Jamal lah. Assalamualaikum tuan, mute. Tolong unmute lah. Tak dengar tuan punya penjelasan, because apa ni tak dengar. Tuan mute kot. Tuan Syahri, tak dengar. Okey, jelas Sekarang baru dengar. Okey, terima kasih. Okey, slide nampak Boleh nampak slide? Nampak tuan? Boleh nampak. Boleh. Oh, maaf lah, ada gangguan. Nampak clear. Kita mohon peserta mute kan mikrofon. Tuan, saya nak tanya tadi. Tadi tu memang ada beberapa pembukaan lain pun ada juga buat lengutan macam tu. Jadi kami dalam proses untuk tambah baik sistem lah. Mungkin dalam waktu tuan perempuan apply tu, dalam dokumen sokongan tu diminta dokumen lain. Jadi waktu bila pergi kepada pihak pelulus dia tengok kan sebenarnya dokumen ni yang diperlukan. Jadi dia tak selari dengan apa yang tertera dalam sistem tu. Jadi perkara ni pun memang kita akui dan kita dalam proses untuk tambah baik sistem lah. So saya harap tuan perempuan akui perkara ni dan kita akan insya-Allah kita akan tambah baik dari masa ke semasa. Jadi saya boleh teruskan. Okey. Untuk jenis-jenis pendaftaran ni, kita ada 3 jenis pendaftaran. Tadi kita dah sampai ke akaun MF. Dan untuk akaun G2G ni adalah untuk pihak badan berkanun ataupun kerajaan negeri. Dia tak berkaitan dengan kontraktor. Jadi mana-mana badan-badan berkanun ataupun pihak berkuasaan tempatan ingin berusniaga dengan pihak kerajaan persekutuan, dia kena daftar melalui akaun G2G. Akaun G2G. Jadi untuk kontraktor adalah untuk akaun MF dan juga akaun asas. Okey. Jadi kebanyakan memang dah ada akaun MF lah. Jangan kata pula nanti kita nak downgrade pada akaun asas. Memang sistem tak benarkan lah. Kecuali kalau tuan-tuan ada satu sistem, ada tubuhkan syarikat baru dan tuan-tuan ada apply melalui akaun asas. Dan bila satu tempoh tu tuan-tuan nak naik taraf ke akaun MF. Jadi kita akan benarkan lah daripada akaun asas naik taraf kepada akaun MF. Okey. Seterusnya ni tembang syarat akaun MF. Pertama sekali, akaun MF ni kita daftar untuk tempoh 3 tahun. Untuk tempoh 3 tahun. Jadi waktu 3 bulan sebelum tarikh luput tu, 3 bulan sebelum tarikh luput, tuan dan perempuan dah diberi peluang untuk buat proses pembaharuan. Pembaharuan dalam sistem. Boleh renew balik 3 bulan sebelum tamat tempoh. Okey, sebab apa kadang-kadang Assalamualaikum Cik Suhairi. Okey, sebentar saya habiskan dulu untuk tema dan syarat. Boleh. Alright. Lepas tu untuk had bidang, untuk akaun MF kita ada 30 bidang. Kita bagi percuma kepada 30 bidang. Jadi syarikat yang daftar akaun MF, perempuan boleh apply terus 30 bidang. Kalau rasa tak cukup lagi, buka syarikat lain lah. Buka syarikat lain dan apply lagi bidang. Okey.
Dan untuk proses bayaran, kita dikenakan bayaran RM450, iaitu RM50 untuk proses fee pemprosesan dan RM400 untuk proses pendaftaran. Okey, dia bayar berasingan lah, bayar RM50 dan proses kelulusan dibuat, lepas tu kena bayar RM400. Jadi seterusnya, pemilik modal dan pengarah yang sama dalam 2 atau lebih syarikat tidak boleh didaftarkan dalam bidang yang sama. Maksudnya tak boleh clash bidang. Contoh saya, nama saya Suhairi, nama saya ada dalam syarikat A dan juga syarikat B. Jadi syarikat A dan syarikat B ni tak boleh clash bidang, tak boleh bidang yang sama. Okey, tak boleh bidang sama. Sistem tak benarkan. Kecuali dalam sewaktu kita apply tu, mungkin sistem dah dapat detect yang kita ada 2 syarikat dan kita ada apply bidang sama, dia akan keluarlah. Dia keluar pop-up kata tak boleh bidang bertindih. Okey. So sewaktu bila terjadi tu, tuan perempuan boleh buat surat rayuan lah, tulis surat dan hantar dan boleh attachkan dalam sewaktu permohonan tu lah. Nanti kita tengok budi bicara pihak MAF lah macam mana. Dan jumlah maksimum personal yang diberi kuasa untuk urusan pendaftaran perolehan hanyalah 10 orang sahaja. Maksudnya kita satu syarikat ada 50 orang, staff ada 50. Jadi kita kena lantik maksimum 10 orang je. Untuk kita masukkan dalam namanya dalam sistem e-perolehan. Maksudnya orang tu lah wakil pada syarikat untuk urus niaga dengan pihak kerajaan. Ya Tuan, ada soalan tadi? Tuan? Okey tuan, saya Norman. Cik Suhairi ya. Boleh dengar? Okey, saya nak tanya, boleh tuan jelaskan balik akaun asas tu, adakah dia buat invitation untuk quotation ataupun tender, adakah dia melalui sistem juga ataupun kita direct kepada klien ke macam mana tu? Baik, terima kasih tuan. Jadi berkenaan dengan akaun asas tadi, sebenarnya untuk sekiranya perolehan kerajaan yang di bawah RM20,000 sahaja. Jadi untuk proses perolehan di bawah RM20,000 ni dia tidak melibatkan sebuah harga dan tender. Sebuah harga tender dia melebihi RM20,000. Jadi kalau tuan-tuan ada daftar akaun asas, peluang untuk tuan-tuan urus niaga dengan pihak kerajaan adalah untuk urus niaga bawah RM20,000. Jadi bawah RM20,000 ni kita akan gunakan modul pembelian terus. Jadi kita akan tengok sebentar lagi bagaimana proses pembelian terus. Jadi mana yang akaun asas, dia akan terlibat secara langsung dengan modul pembelian terus. Ada soalan Puan? Tuan, saya sini ada soalan. Ya. Tadi Tuan ada bagi tahu untuk pemilik modal atau pengarah kan dalam satu company tak boleh bidang yang sama. Kalau macam, ya, saya sini ada satu situasi macam ni. Kalau dalam macam mana kata, the board of director kan, dia ada beberapa company, tapi different company kan, dia buat sistem, tapi sistem yang lain. So sekarang kalau company A, dia buat sistem untuk payroll, for example, tapi sistem B, dia buat untuk macam yang untuk sistem lah, risk management. Ya, so sekarang kita nak apply bidang yang lain, kita boleh mohon ikut apa tu, bagi surat rayuan ke kalau macam ni? Boleh buat surat rayuan, tetapi kebanyakannya ditolak lah. Sebab memang ni dah dasar dan peraturan MAF. Kalau macam mana kita nak apply pun tak dapat lah untuk kategori kod tu. Berdasarkan pada pengalaman saya tengok, kebanyakannya ditolak lah. Kalau kita gunakan pengarahan nama yang sama dalam dua syarikat, jadi syarikat tu tak boleh bidang yang sama. Kena bidang yang lain. Kena apply bidang lain. Kalau syarikat A ada bidang IT. Bidang IT. Syarikat B tak boleh bidang IT. Kan bidang IT pun dia ada pecahan dia lah. Pecahan-pecahan dia. Jadi kod bidang tu, contoh IT dia ada 9 bidang. Jadi IT ada 9 bidang. Jadi syarikat A ambil bidang yang keempat. Yang keempat lah. Macam saya sekarang nak apply untuk keempat, tak dapat lah macam tu. Betul. Kalau kod tu berlainan boleh.
Dia kan dia ada 6 nombor tu kan, 6 digit tu. Nombor kod bidang tu. Ya, ya. Sana ada 9 bidang. Betul. Jadi tak boleh clash lah. Okay, clear Okay, clear. Okay, thank you. Excuse me, saya ada soalan. Okay. Okay, bila nak buat renewal kan, dalam sistem ada kena key in personnel kan, nama staff. So kalau saya ada macam 200 staff, 300 staff, saya kena key in satu persatu. Tak perlulah. Tak perlu kita isytiharkan ke semua. Kita ambil, So dalam ambil 10 orang ke. Oh, boleh key in dalam 10 orang macam tu lah. Boleh. Okey, lagi satu. Dekat projek kan, company experience project. So yang kena key in project kan, project title, procurement value tu. So dalam dari bila tu yang projek tu? Projek tu kalau dalam pengalaman tu kita base pengalaman yang kita ada projek dengan government. Oh, projek dengan government. Key in lah. Yang dengan private tu tak perlulah. Okey, dari tahun berapa tu? Kita boleh masukkan, tak kisah. Tak kisah. Untuk projek dengan government sajalah. Projek government. Okey, lagi satu soalan. Bila kita nak buat tender kan, untuk bukan e-perolehan lah, tender macam luar dari e-perolehan, company selalunya nak CTC sijil MOF. So macam mana tu? Sebab macam Suruhanjaya, Pesuruhjaya Sumpah, mereka tak nak CTC sijil MOF. So macam mana kita akan boleh perolehi CTC tu? CTC tu bermaksud apa ya, Puan? Dia nak job yang sijil MOF tu sah. Certified true copy. Certified true copy. Betul. Oh, maksudnya Pesuruhjaya Sumpah tak nak chop macam tu? Ya. Sebab bila memang sekarang ni memang bila kita apply MF, kita boleh download, boleh print daripada sistem lah. Ya, betul. Print dari sistem. Dah maksudnya dah diakui lah. Okey. Tapi orang ramai boleh tak macam akses macam SSM kan? Kita boleh beli sijil dari SSM kan yang sah, yang sudah di certified true copy. Tapi sijil MOF ni boleh tak? Tak ada. Memang kita download pada website je, download pada sistem je. Tapi hanya kita saja yang boleh download lah. Orang lain tak boleh download lah kan? Kita sebagai Okey. yang boleh download untuk sijil syarikat kita. Macam tu lah. Syarikat lain tak boleh download untuk syarikat kita. Sebab mereka selalu nak kita provide kan certified true copy sijil MOF. So mana nak cari? Dah explain macam tu lah, kata memang ni daripada sistem. So kalau mungkin dia tak clear kot mengenai perolehan ni ataupun MF. So mungkin kita boleh explain dekat dia lah. Okey, boleh. Terima kasih. Maybe you can get it certified true copy from your company secretary. Okay. Yep. Okay, thank you. Daripada company secretary Terima kasih. Okay, terima kasih. Saya ada soalan. Ada soalan lagi? Ya. Berkenaan apa, Puan? Berkenaan dengan bidang kategori ya. Company saya kita buat leadership program, training macam tu. So sekarang kita sudah berdaftar dalam kategori contractor, MOF account MOF. Digital cert pun ada. Tapi sekarang kita diberitahu oleh IRDA, Iskandar Authority, yang kita perlu berdaftar atas kategori lain. So bila I pergi ke website e-perolehan, saya dapat tahu yang kategori yang IRDA cakap tu di bawah kategori perunding. Bukan kontraktor. So jabatan mana? IRDA? Sorry? Jabatan mana yang Puan berurusan tu? AIDA? IRDA, itu Iskandar Regional Development Authority dekat Johor. Okey. Iskandar. Penting lah.
So dia suruh kita register dalam kategori yang di bawah perunding lah. So boleh tak kita register dalam dua kategori ni, kontraktor dengan perunding at the same time? Boleh, tak ada masalah. Nanti Tak dia ada akan masalah. Tapi kita kena, tapi untuk perunding kita dapat sijil yang lain ke? Ya, betul. So kita Dia kena kedua sijil lah. So dua sijil. So kita kena buat application yang lain lah. Betul. Lepas tu dokumen yang kita kena serahkan semua sama dengan yang kategori kontraktor ke? Nanti sistem akan paparkanlah apa dokumen yang diperlukan. Puan berpandukan pada itulah. Dia dengan kontraktor dia berbeza. Dia punya dokumen pun agak berbeza jugalah. Okey, tapi dia punya amount sama ke 450? Sama. Sama Okey. So kalau kita register dalam perunding, kita boleh choose apa-apa kategori dalam tu jugalah. Betul. Okey. Terima kasih. Okey, sama. Okey, saya teruskan untuk sesi taklimat kita hari ini, iaitu pendaftaran dari segi kadar fee perkhidmatan. Kadar fee perkhidmatan. Yang mana tuan-tuan dan puan dah sedia maklum sebelum ni, bila mana tuan-tuan dan puan dah daftar MF, sewaktu daftar MF, sistem akan keluarkan terma dan syarat. Bila mana tuan-tuan dan puan nak urus niaga dengan kerajaan, perlulah dikenakan bayaran ataupun fee perkhidmatan 0.8% ataupun 0.4%. Okey. Untuk 0.8, ia adalah untuk transaksi iaitu melibatkan hanya sekali bayaran, iaitu one off payment. Maksudnya sekali bayar je, langsam. Sekiranya transaksi itu melibatkan one off payment, transaksi itu dikenakan 0.8%. Jadi sistem akan detect lah. Sistem detect ini transaksi one off payment ataupun multiple payment. Dan sikit boleh? Ya, saya. Tadi saya ada dengar mengenai apa tu namanya, kalau director tu daripada satu company, dia tak boleh buka dua akaun MOF kan pada bidang yang sama. Betul. Okey, macam mana saya nak tahu benda ni tak boleh? Sebab saya dapat arahan daripada orang atasan saya untuk register company lain dengan yang sama. Saya dah bagi tahulah benda ni tak boleh. Cuma itulah saya kata saya nak kena bagi statement tu show kepada mereka memang tak boleh. Atau saya nak kena apply juga, kena check dulu baru boleh bagi tahu dia orang tak boleh. Sebab tu apply tu sistem akan keluarkan pop-up tu lah mengatakan bidang bertindih. Jadi kalau puan nak tunjuk kepada pengurusan, puan boleh ambil screenshot untuk pop-up tu lah. Maknanya dia tidak dinyatakan dalam syarat-syarat pendaftaran tu lah. Dalam syarat pendaftaran kita dah nyatakan lah suatu proses, contoh proses nak renew lesen contoh, tiba-tiba tengok ada bidang bertindih. Dalam suatu proses tu, dia ada beberapa step lah dalam proses untuk pembaharuan tu, dia ada beberapa step lah. Jadi bila sampai dekat satu step tu, step untuk kita pilih bidang contohnya, dan sistem akan keluarkan pop-up mengatakan bidang bertindih. Bukan, maksud saya bukan bidang, ini saya dah ada syarikat A, saya nak register syarikat B. So sekarang ni saya dalam proses untuk buat registration untuk syarikat. Tak clear lah puan. Saya dalam proses untuk buat registration syarikat B. Okey. Sebab tu saya kata tadi yang saya dengar tu sepatutnya tak boleh kan, sebab dia dah ada dalam syarikat A. So saya kata dalam syarat-syarat pendaftaran tidak dinyatakan satu pengarah ni dia tak boleh register lebih daripada satu company. Sebab tu saya kata dalam syarat ada buat. Dalam terma syarat yang kita letak dalam website perolehan tu memang menyatakan perkara tu. Kita tak boleh daftar bidang sama. Maknanya bukan hanya apa tu namanya staff lah, pengarah pun sama. Walaupun staff pun tak boleh bidang sama. Pengarah pun sama lah. Pengarah, staff, mana-mana nama dia yang ada tertera dalam lesen tu. Jadi syarikat A, syarikat B, contoh dua-dua syarikat tu dia ada nama kan. Sebagai staff. Jadi tak boleh bidang bertindih.
Okey, baik, faham. Terima kasih. Okey, sama. Okey, saya teruskan untuk fee perkhidmatan ni. Jadi untuk 0.8 untuk one off payment, 0.4 adalah multiple payment. Jadi tuan-tuan dan puan tak perlu risaulah, sistem yang akan decide sama ada bayaran ni dikenakan 0.8 ataupun 0.4. Tapi sebelum tu kita kena tahulah 0.4 ni untuk apa? Multiple payment. Jadi kita tahu. Contoh hari ni kita dapat tender membersihkan kawasan contoh. Jadi kita kena tahu bayaran tu berapa kali bayaran. Adakah dia bayar sekali langsam ataupun dia akan bayar setiap bulan. Contoh kalau setiap bulan dia dikategorikan sebagai multiple payment. Jadi bila tuan-puan nak kod harga sewaktu masuk tender ataupun sebuah harga tu, sewaktu menyertai tu, kita kena tahu dah bagaimana kaedah payment dia, sama ada one off payment ataupun multiple payment. Jadi bila waktu kita nak kod harga tu, kita dah ambil kira kadar fee perkhidmatan ni. Okey? Jadi tuan-puan kena jelas. Sewaktu sebelum masuk tender pun kena tahu dah. 0.4 ataupun 0.8. Okey? Seterusnya ni peranan-peranan yang ada dalam sistem e-perolehan. Ini untuk pembekal sahajalah. Iaitu kita ada pentadbir pembekal, kita ada pengguna dan juga kita ada pengguna katalog. Jadi untuk pentadbir pembekal, kita hanya boleh lantik pentadbir pembekal seorang saja dalam satu syarikat. Dia tak boleh lebih daripada seorang. Memang sistem tak allow, tak benarkan untuk lantik lebih daripada seorang bagi satu syarikat. Walaupun syarikat tu mempunyai banyak cawangan. Okey. Tetapi sistem akan allowkan, akan benarkan untuk tuan-puan daftarkan pengguna pembekal. Pengguna pembekal maksimum 10 orang bagi satu syarikat. 9 orang lah. 1 orang sebagai pentadbir, 9 orang sebagai pengguna. Jadi 10 orang yang dilantik untuk mengurus untuk buat proses perniagaan dengan pihak kerajaan. Okey, pengguna 9 orang. Jadi pengguna katalog bergantung. Saya rasa mungkin tak perlulah pengguna katalog sebab pentadbir pembekal dan juga pengguna pembekal pun boleh membuat katalog lah. Jadi perkara ni bergantung kepada syarikat. Ada syarikat yang ada hanya seorang pentadbir saja, dia tak ada pengguna. Bergantung kepada keperluan. Kalau syarikat mungkin ada banyak cawangan, setiap cawangan tu perlu ada pengguna. Jadi apa keputusan pun di tangan tuan-puan lah. Okey, bergantung kepada keperluan syarikat. Jadi ini adalah peranan yang ada, sama ada dari segi pendaftaran MF, maskini maklumat, mencipta katalog, okey, menandatangani kontrak perolehan dengan kerajaan. Banyak lagi lah tugasan yang perlu dilakukan oleh pentadbir dan juga pengguna. Pengguna katalog hanya untuk menerbitkan katalog sahajalah. Okey. Yang penting bila mana kita guna sistem tu baru kita nampak apa peranan dia, bagaimana proses dia. Jadi sangat pentinglah untuk tuan-puan bergiat aktif dalam sistem perolehan ni lah. Sorry, saya ada soalan. Boleh tak pergi ke slide yang tadi? Yang ini ya? Ya. Apa maksudnya dengan mencipta dan menerbitkan katalog online? Okey. Katalog ni maksudnya kita boleh pamerkan kita punya apa servis yang kita buat ataupun apa produk yang kita boleh supply. Jadi kita nyatakanlah apa item tu, berapa harga. Nanti saya akan terangkan lebih detail mengenai katalog ni. So kita boleh boleh upload dalam e-perolehan lah. Betul. Okey, I see. Terima kasih. Okey, sama. Okey, seterusnya adalah dari segi pendaftaran. Bagaimana kalau tuan-puan mungkin syarikat yang baru yang belum ada pengalaman untuk melayari website perolehan tapi tuan-puan nak buat nak daftar syarikat baru contohnya. Jadi tuan-puan kena klik pada pendaftaran pembekal baru. Nanti ada pautan pendaftaran pembekal baru dalam portal e-perolehan. Di sini tuan-tuan boleh pilih jenis akaun. Sama ada akaun asas, akaun MF ataupun akaun G2G. Seperti mana yang saya terangkan sebentar tadi, akaun G2G adalah untuk badan-badan berkanun ataupun kerajaan negeri ataupun pihak berkuasa tempatan sahaja. Tidak melibatkan kontraktor. Jadi di sini tuan-tuan boleh pilih sama ada akaun asas ataupun akaun MF. Apa kelebihan, apa kekurangan akaun tersebut. So tuan-tuan boleh dapatkan dululah. Biasanya memang kelebihan tu di akaun MF lah. Dia memang mempunyai banyak kelebihan lah.
Kalau akaun asas tu dia hanya limit untuk 20,000 setahun saja. Okey. Jadi seterusnya bila mana tuan-tuan ada buat pendaftaran baru, contoh ni untuk pendaftaran akaun MF. Jadi untuk akaun MF, tuan-tuan kena lengkapkan 7 langkah ni. Pertama, isytihar permohonan sehinggalah permohonan sijil digital. Jadi bila dah completekan 7 langkah ni, baru tuan-tuan boleh buat urus niaga dengan pihak kerajaan. Okey, kena melalui setiap proses ni lah. Tak boleh melangkaui proses tersebut. Seterusnya adalah mencipta katalog. Okey, dari tadi saya segi pendaftaran, maksudnya tuan-tuan dah ada akaun, sekarang dah ada akaun MF, dah ada pentadbir, dah ada sijil digital contohnya. Tapi tuan-tuan mungkin masih lagi kurang aktif, kurang layari website, nak dapat info apa semua, mungkin staff pun kurang jelas mengenai sistem. Jadi tuan-tuan kena bincang perkara ni, kena mesyuarat di kalangan tuan-tuan perempuan bagaimana supaya syarikat puan ni bergiat aktif dalam sistem perolehan. Sebenarnya ni satu peluang yang sangat besar. Jadi tuan-tuan kena fikirkan dululah bagaimana untuk kita syarikat ni bergiat aktif dalam perolehan. Okey. Jadi untuk langkah bertransaksi yang kedua adalah mencipta katalog. Dah ada akaun tapi tak ada katalog. Macam mana nak cipta katalog? Kenapa perlu ada katalog? Jadi katalog tu adalah senarai atau daftar nama produk dan perkhidmatan yang dikunci masuk oleh pemekar ke dalam sistem perolehan. Okey, bentar Okey. Okey, produk ataupun perkhidmatan. Maksudnya perolehan ni menjurus kepada proses tersebut, iaitu pendaftaran untuk pembekalan dan juga perkhidmatan. Apa je kalau tuan perempuan ada buat projek pembinaan bangunan, jambatan, yang kerajaan, adakah dia melalui perolehan? Sebenarnya tidak. Perolehan ni dia menjurus kepada proses pembekalan dan perkhidmatan saja. Okey, walaupun yang produk perkhidmatan tapi nilai itu sangat besar. Nilai pun sangat besar. Belum masuk dengan proses lain lagi. Belum buat kerja pembinaan semua lagi. Jadi pembelanjaan tahunan kerajaan sebenarnya sangat besar. Kita rebutkan peluang ni, kita kena jadikan kita aktif lah dalam sistem perolehan ni. Jadi untuk urusan produk dan perkhidmatan ni tak ada sistem lain. Dia hanya menggunakan sistem perolehan sahaja. Jabatan kerajaan menggunakan sistem perolehan sahaja. Jadi sangat penting untuk perempuan mahir dalam sistem ni. Okay. Seterusnya, kepentingan katalog. Membolehkan 3,828 agensi kerajaan membuat carian dan perolehan. Maksudnya kat sini 3,800. Assalamualaikum Cik Suhairi. Minta maaf Cik Suhairi. Kita punya meeting ni dia ada record tak? Saya tak ada record lah. Jadi kalau nak record boleh kan? Boleh, tak masalah. Okey. Sebab saya memang langsung tak faham satu pun pasal katalog ni sebenarnya. Oh ya ke? Okey, dalam proses belajar. Lama dah ada akaun tapi tak pasti. Okey. Alright. Okey, seterusnya katalog ni akan digunakan oleh kerajaan sebagai info untuk dia dapatkan maklumat. Dia nak beli barang, tapi kadang dia tak ada pembekal. Dia tahu apa barang nak beli, dia tahu harga pasaran berapa, tapi dia nak cari pembekal yang berkebolehan untuk membekalkan barang tersebut. Jadi dia gunakan platform katalog ni untuk dia mendapatkan maklumat dari segi syarikat tu macam mana, apa barang yang dia boleh apply, sama tak dengan apa yang jabatan tu nak. Jadi maklumat terperinci tu dia akan dapat melalui katalog. Jadi kita sebagai pembekal kita kena upload lah, kita kena muat naik lah apa produk dan juga perkhidmatan yang kita boleh tawarkan kepada kerajaan. Okey. So, sorry, saya ada soalan. So, tapi kalau kita macam tak ada katalog, kita ada company brochure, yang tu boleh upload ke? Brochure tu kita sebagai attachment boleh lah. Tapi kalau dari segi kita kena completekan lah. Maksudnya kita kena masukkan maklumat tu. Dia ruangkan dalam sistem tu, puan kena masukkan. So katalog tu dalam spreadsheet Excel ke macam mana? Nanti saya akan showkan, saya akan tunjukkan. Okey.
Okey, carian katalog bagi transaksi bernilai 20,000 ke bawah dalam modul pembelian terus. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ni? Jadi untuk proses pembelian bawah 20,000, untuk proses pembelian bawah 20,000, Jabatan Kerajaan dia akan buat carian melalui katalog. Dia akan cari pembekal dalam katalog, dia akan tengok match tak dengan apa yang barang yang dia nak beli tu, dan dia akan sentiasa tengok pada katalog lah yang dimaknai oleh pembekal. Kalau pembekal tu tak maknai katalog, maksudnya dia tak tahu syarikat tu ada apply barang tu, kan? So nak menunjukkan kita ni syarikat yang boleh supply barang tersebut, kita kena masukkan katalog kita dalam perolehan ni. Okey. Bawah 20,000, Jabatan Kerajaan dia akan menggunakan proses pembelian terus. Dia akan menggunakan modul pembelian terus. Dia tak menggunakan modul tender ataupun sebuah harga. Dia akan menggunakan modul pembelian terus untuk dia buat proses perolehan untuk bawah 20,000 ni. Jadi sebab tu dia menggunakan modul pembelian terus tu. Modul tu dia akan terus integrate dengan modul katalog. Dia akan terus integrate dengan modul katalog untuk mendapatkan maklumat. Okey. Harga yang dipaparkan haruslah harga sebenar. Maksudnya pembekal kena masukkan harga. Bila dia masukkan, contoh dia masuk komputer, apa dia punya spek apa semua dia masukkan, harga pun kena masukkan dalam tu. Harga pun kena masukkan. Okey. Jadi katalog ni dia ada dalam perolehan. Bila katalog ini masuk dalam sistem, dia ada modul katalog. Jadi kalau tuan-puan nak berhasrat untuk membuat katalog, klik pada pautan tersebut lah. Okay. Ini contoh skrin yang saya boleh tunjukkan pada hari ini. Jadi skrin ni dia akan dia punya ruangan-ruangan tu memang kita kena masukkan lah. Dia kalau bertanduk strict tu kita kena masukkan ruangan tu. Contoh harga. Harga walaupun perkhidmatan catering, kadang-kadang harga tu berubah-ubah. Contoh ni untuk perkhidmatan lah. Kalau harga berubah-ubah pun kita kena masukkan juga. Masukkan harga semasa lah. Kalau ada perubahan dari semasa ke semasa, kita boleh kemas kini. Okey, begitu juga dengan unit pembukuan, tarikh mula, tarikh tamat. Okay. Dan juga kita boleh klik pada butang pensel di sebelah kanan ni, dia ada butang pensel, klik pada butang pensel, kita boleh perincikan produk kita ataupun perkhidmatan yang kita tawarkan. Masukkan harga promosi, ada diskaun, masukkan maklumat tambahan, dan macam-macam lagi lah. Okey, ini dia punya contoh skrin yang bila mana tuan-puan buka katalog akan melalui proses ni lah. Skrin dia macam lebih kurang macam ni lah. Okey, dia ada beberapa status, draft, menunggu kelulusan, diluluskan, ditolak, diiklankan, tamat tempoh. Kalau tuan-puan klik butang iklan, barulah maklumat ni dipertontonkan kepada jabatan-jabatan kerajaan. Sekali lagi tak klik butang iklan lagi, itulah mereka tak nampak. Okey, so dia ada proses dia lah. Sangat simple, sangat mudah. Jadi tuan-puan boleh buka, tengok dalam sistem. Kalau ada masalah nanti boleh call customer service, kita akan bantu. Sebab tu dalam proses, dalam taklimat ni kita hanya untuk tunjukkan gambaran kasar lah. Okey. Menunggu kelulusan ni, menunggu kelulusan dari siapa? Kalau menunggu kelulusan ni, dia kalau contoh kalau pihak tuan-tuan perempuan ada buat naik katalog dan juga gambar. Maksudnya nak tunjukkan ada gambar, ada picture, ataupun ada maklumat tambahan, maklumat terperinci, maksudnya dalam bahagian maklumat tambahan tuan-puan masukkan maklumat tu. Jadi dalam tu kita akan tengok dulu. Kita akan pergi sistem ni, dia akan pergi kepada pelulus. Pelulus akan semak, bila dah okey, gambar pun okey, apa semua maklumat ni masukkan semua okey, baru kita akan luluskan. Bila dah lulus, pihak tuan-puan kena iklankan. Kemudian kena iklankan. Jadi sistem akan hantar email lah. Hantar email mengatakan permohonan dah lulus. Bila dah dapat email tu, buka dalam sistem dan klik butang iklan. So macam mana agensi ke ministry lain boleh nampak kita punya iklan? So kita dah iklan, bila dia buat carian, contoh dia nak dapatkan perkhidmatan catering. Dia type dekat kata kunci dekat jabatan itu, dekat sistem, dia type catering, nanti sistem automatically akan keluarkan senarai pembekal yang telah maknai catering dalam sistem. Okey. Okey, maksudnya yang katalog yang kita iklankan ni
dia mesti berkaitan dengan kita punya bidang. Kalau kita Tak, daripada kod bidang kita boleh tak? soalan yang bagus juga lah tu, Tuan. Sebenarnya dia Ya. tidak melibatkan kod bidang. Apa ni proses bawah 20,000. Bawah 20,000 di bawah modul pemilihan terus. Modul pemilihan terus Alhamdulillah. open kepada pembekal yang ada MAF dan yang tidak ada MAF. Maksudnya dia dah ada akaun asas. Yang ada akaun asas juga akaun MAF. Akaun asas kita apply akaun asas, kita tak perlu apply bidang. Kita tak perlu apply bidang akaun asas. Kalau akaun MAF kita kena pilih bidang lah kan. Tapi untuk proses bawah 20,000 ni dia open. Maksudnya kalau kita nak upload katalog, apa jua produk yang kita boleh tawarkan walaupun tak berkaitan dengan bidang yang kita apply, sistem membenarkan. Tak ada menjadi masalah. Tuan, Andainya siapa-siapa yang dah ada akaun asas sebelum ni, lepas tu dia upgrade ke MOF, mana akaun asas tu masih valid lagi kan? Tidaklah. Maksudnya akaun asas tidak ada lah. Tidak valid lah. Maksudnya dia naik taraf MAF. Bermakna kalau ada akaun asas, MOF tak ada. Kalau ada MOF, akaun asas tak ada dah. Macam tu. Tapi dia dah ada MAF, akaun asas tu dah tak ada lah. Memang tak guna pun akaun asas tu. Apa kelebihan akaun asas semua ada dalam MAF. Okey. Tapi kita boleh join yang 20,000 and below tu lah. Boleh, tak ada masalah. Akaun MAF apa jua nilai pun kita boleh masuk. Okey, Tuan, makasih. Tuan Joy, saya nak tanya sikit. Yang kod bidang ni ataupun kod item ni kita mesti mohon ke macam mana kita dapat kod item? Sistem ni yang generate. Sistem generate. Sebenarnya waktu kita apply katalog, kita hanya masukkan nama item. Contoh kita sebagai caterer, kita type je catering. Jadi bila kita type catering, automatically sistem dah keluarkan kod item. Sistem yang generate sistem yang generate kod-kod ni. Bukan daripada kita. Jadi kalau kita ada satu perkhidmatan yang belum ada kod macam mana tu? Kalau belum ada kod, kita buat carian, contoh tak ada kod. Kita kena mohon kod tu. Kena apply kod. Dia dalam katalog bila kita buka nanti ada dia punya. Mohon kod. Kurang macam tu lah. Okey. So kalau contoh kita buat carian, mungkin produk baru kan, produk yang belum ada kat Malaysia ataupun produk yang belum dibeli oleh kerajaan. Kita nak upload kan. Bila kita buat carian tu tak ada. So kita kena buat carian kod ataupun kita kena apply kod tu lah. Apply untuk produk yang kita nak tu lah. Okey. Saya ada soalan. So kalau akaun asas, untuk akaun asas pun kita boleh buat katalog. Boleh, tak ada masalah. Dalam apa-apa bidang. Dalam apa bidang. Memang waktu kita apply akaun asas tu, memang kita tak ada apply bidang lah. So what is the difference then between yang MOF account dengan asas kalau dua-dua pun kita boleh buat katalog? So bawah 20,000 lah. Kalau melebihi 20,000, hanya akaun MF sahaja yang boleh berurus niaga dengan pihak kerajaan. Sorry, lebih daripada? 20,000. 20,000 MOF account boleh? Akaun MOF lebih dari 20,000? Ya, betul. Akaun asas kurang dari 20,000? Akaun asas kurang daripada 20,000, betul. Okey, so akaun MOF boleh buat lebih dari 20,000 lah. Saya ada satu soalan. Okey, tak apa. Tuan? Mungkin inilah soalan lah. Mungkin lepas ni kita akan teruskan dulu. Supaya dia tak mengganggu kita punya perjalanan kalimat kita ni. Tapi tak apalah, kalau puan ada soalan, boleh tanyakan soalan. Okey, katakan saya offer perkhidmatan insurance. So di katalog tu harganya it follows produk yang macam you all nak beli kan. So takkan saya nak letak harga insurance tu. Kalau insurans jangan masukkan je lah harga yang kasar lah. Mungkin kita boleh letak harga anggaran kat situ. Memang harga tu memang kita dah mandatory kan. Walau macam mana pun kena letak juga harga. Walaupun harga tu memang dari segi perkhidmatan dia agak sensitif sikit. Tak apa, masukkan juga lah. Dia harga tu kita boleh berubah-ubah. Kita boleh kemas kini. Dan bila pihak jabatan tu dia nak urus niaga,
waktu tu pun kita boleh ubah lagi harga. Okey, terima kasih. Ya, okey, saya teruskan. Jadi yang ketiga adalah memohon CJ digital. Mohon CJ digital. Apa itu CJ digital adalah berfungsi sebagai tanda tangan digital. Dia menggantikan tanda tangan manual lah. Dan CJ digital ni adalah PIN number sebenarnya. PIN number. Dia PIN number 8 digit tu. Bila tuan puan apply CJ digital tu kena wujudkan PIN number tu kan. Jadi PIN number tu lah sebagai tanda tangan digital. Tempoh sah dia 3 tahun dan satu syarikat digunakan 10 CJ digital. 10 orang yang dilantik urus niaga dengan kerajaan tu, 10 orang tu boleh memiliki CJ digital. Dan bayaran RM120 untuk pengguna yang kedua. Dan seterusnya. Dan juga pentadbir bila sekarang dah ada pentadbir dah ada CJ digital. Pentadbir pun untuk tempoh 3 tahun, dia punya tempoh sah laku dia. Dan sebab tu nak renew tu pun kena bayar RM120. Jadi so bayaran untuk CJ digital ni sebenarnya RM120 lah bagi setiap permohonan tu. Okey, ini cara kaedah dia punya perjalanan bagaimana nak mohon CJ digital. Jadi dalam sistem, tuan dan puan kena klik pautan pengurusan CJ digital. Pengurusan CJ digital. Dan dalam ni bila klik, tuan dan puan akan tengok siapakah nama yang tertera dalam tu. Dan tuan dan puan klik pada butang radio sebelah kiri tu, butang radio, dan tuan dan puan boleh apply untuk orang tersebut lah, untuk individu tersebut. Okey. Jadi nama-nama yang tertera dalam sistem, nama-nama itulah yang akan keluar dekat untuk kita apply CJ digital ni. Kalau sekiranya namanya tak ada, tuan perempuan kena kemaskini MF dulu lah. Tambahkan nama dia dan barulah sistem akan namanya akan timbul dekat skrin dan baru kita boleh apply-nya untuk CJ digital. Okey. Dan seterusnya, ini contoh skrin lah. Bagaimana kalau teman login masuk dalam sistem, di bahagian modul pengurusan pembekal tu dia ada pengurusan CJ digital. Klik pada pautan tersebut. Okey, dan klik pada butang teruskan. Klik butang radio dan klik butang teruskan. Okey, kalau perempuan dah apply untuk individu tersebut, kiranya ada proses untuk kemaskini maklumat mengenai CJ digital. So, perempuan boleh klik pada pautan CJ digital saya. Klik pada pautan CJ digital saya dan boleh set semula PIN kalau lupa. Kalau lupa PIN number, set semula PIN. Dan juga kalau lupa jawapan bagi soalan keselamatan, klik pada kemaskini soalan keselamatan. Boleh kemaskini. Dan CJ digital, bagaimana perempuan ada lakukan transaksi dengan kerajaan, melakukan transaksi dengan pihak kerajaan, setiap kali itulah perempuan kena masukkan jawapan bagi soalan keselamatan dan juga PIN number CJ digital. Okey. Clear Okey, seterusnya menyertai latihan. Di sini okey, berkenaan dengan latihan ni kita ada letakkan satu promotion lah untuk training. So nanti bila last taklimat ni tuan-tuan boleh tengok dekat meeting chat, kita ada melakukan ada promosi sikit untuk training. Jadi tuan-tuan boleh tengok dekat meeting chat tersebut lah. Dan tuan-tuan sekiranya berminat, tuan-tuan boleh respon. Okey. Okey, dekat meeting chat sebenarnya dah ada. Boleh tengok lah. Saya sekali kalau ni boleh tengok dekat meeting chat tu, kita punya promosi tu daripada pihak kami lah, daripada Commo.com. Dan kita melakukan ada latihan dalam kelas sebenarnya. Tapi sekarang ni bukan dalam kelas lah, latihan secara online lah. Kita akan buat latihan secara online. Dan kalau perempuan berminat, perempuan boleh hubungi pihak kami lah. Okey, untuk latihan ni sebenarnya kita terbahagi kepada dua. Satu latihan pembelajaran multimedia, lagi satu latihan dalam kelas. Kalau untuk latihan pembelajaran multimedia ni, tuan perempuan belajar sendiri. Dia maksudnya tuan perempuan boleh dapatkan dalam website perolehan dan tuan perempuan boleh pergi kepada modul e-poll, e-perolehan online learning. E-poll, kita panggil e-poll. Okey, so boleh belajar sendiri. Kalau untuk latihan dalam kelas ni dia lebih berkesan, lebih praktikal, lebih berkesan dan lebih faham. Dan sebab itulah kita ada buat promosi dan tuan-tuan boleh tengok dekat meeting chat. Tengok kalau tuan-tuan berminat, tuan-tuan boleh hubungi pihak kami. Okey. Okey, ni borang latihan dalam kelas.
Okey, ini contoh yang saya boleh tunjuk kepada tuan-tuan dan puan. Ini untuk latihan secara fizikal lah. Latihan secara fizikal. Tapi sekarang ni masih lagi tertangguh. So, tuan-tuan dan puan boleh dapatkan latihan secara online. Latihan secara online. Mungkin dia punya harga tu mungkin berubah-ubah. So, kalau untuk mendapatkan harga yang terkini, tuan-tuan dan puan boleh hubungi pihak kami lah. Pihak kami ataupun customer service untuk dapatkan latihan secara online ni. Okey, seterusnya tata cara dan modul e-perolehan. Okey, kat sini saya sentuh sikitlah mengenai modul-modul yang pihak pembekal terlibat secara langsung. Okey, pertama adalah modul pengurusan pembekal. Modul pengurusan pembekal. Jadi dalam modul pengurusan pembekal, tuan-tuan dan puan kena faham, kena clear apa dalam modul pengurusan pembekal ni apa tuan-tuan dan puan boleh buat. Pertama sekali adalah tuan-tuan dan puan nak apply proses pembaharuan lesen MF. So tuan-tuan dan puan kena boleh klik pada pembaharuan lesen Kementerian Kewangan Malaysia. Dia ada pautan untuk pembaharuan lah. Begitu juga untuk sekiranya kalau tuan-tuan dan puan nak apply tambah bidang, apply Taraf Bumi Putra, kemaskini profil, ataupun ada nak mohon sijil digital, semuanya dalam pautan modul pengurusan pembekal. Tuan-tuan kena boleh login masuk dalam sistem dan tengok setiap pautan-pautan tersebut. Setiap pautan tersebut dia ada fungsi-fungsinya lah. Dan suka saya ingatkan di sini, bila mana tuan-tuan dah ada MF, tuan-tuan boleh semak semula lesen MF tuan-tuan dan puan, sama ada kalau bercanggah dengan maklumat yang ada di SSM contohnya. Sebab apa sekarang sistem MF dia dah integrate dengan sistem SSM. Dia dah integrate. Jadi maklumat tu kena sama. Maklumat dalam SSM kena sama dengan dalam MF. Kalaunya sekiranya ada percanggahan, tuan-tuan dan puan kena kemaskini di SSM terlebih dahulu. Kemaskini di SSM, barulah sistem SSM integrate masuk maklumat tu dalam sistem e-perolehan automatically. Mungkin ambil masa sikit lah, tapi dia akan pindahkan maklumat SSM tu ke dalam sistem e-perolehan. Jadi sekarang ni tuan-tuan semak lesen SSM dengan lesen MF. Dari segi alamat operasi, dari segi pengarah, dari segi jenis perniagaan, boleh semak lah. Okey. Seterusnya, boleh kemaskini maklumat yang personal yang diberi kuasa. Kalau tuan-tuan contoh dah ada 10 orang, 9 pengguna, 1 orang sebagai pentadbir kan. Jadi kalau tuan-tuan nak tukar orang ataupun nak tambahkan orang lain, nak ganti orang lain, so tuan-tuan kena kemaskini maklumat tersebut dalam sistem. Okey, kemaskini profil MF. Begitu juga dengan kemaskini akaun bank. Kalau tuan-tuan nak kemaskini akaun bank, tuan-tuan boleh kemaskini dalam sistem e-perolehan terus tanpa melalui SSM. Okey. Begitu juga dengan pengalaman kerja lah. Melalui pengalaman kerja, tuan-tuan boleh kemaskini dalam sistem e-perolehan tanpa melalui SSM. Okey. Cuma maklumat ada beberapa maklumat, contohnya contoh alamat operasi. Kalau tuan-tuan nak ubahkan alamat operasi ini, tuan-tuan kena pergi kepada SSM terlebih dahulu untuk ubahkan alamat tersebut. Okey. Begitu juga dengan owner syarikat ataupun director. Kalau ada perubahan, kemaskini di SSM. Dan barulah sistem SSM tu pindahkan maklumat tu dalam sistem e-perolehan. Begitu juga dengan jenis perniagaan. Pastikan jenis perniagaan yang tuan-tuan isytiharkan dalam sistem e-perolehan tu selari dengan tajuk yang tuan-tuan apply di SSM. Okey. Seterusnya modal equity. Modal equity mestilah sama. Kena semak di SSM, kena selari dengan maklumat di SSM. Kiranya ada perubahan modal equity, kena ubahkan di SSM. Dan seterusnya kod bidang. Kod bidang bila tuan-tuan nak apply dalam e-perolehan, pastikan kod bidang tu tajuknya ada di SSM. Walaupun tajuk tu berlainan tapi maksud yang sama. Contohnya di SSM mungkin catering tu tajuk dia makan minum. Tapi ataupun di SSM tajuk dia catering. Tapi di e-perolehan tajuk dia makan dan minum.
Tapi maksud yang sama. Jadi maksudnya kena ada maklumat tu. Tajuk di SSM perlu ada bila mana kita nak apply kod bidang tu. Okey. Okey, seterusnya personal yang diberi kuasa. Personal yang diberi kuasa ni bermaksud orang yang diberi kuasa untuk berniaga dengan pihak kerajaan kan. Yang tadi yang saya jelaskan tadi tu. Jadi bila mana nak tukar orang ataupun nak tambah baik ataupun nak tambahkan ni sebagai personal yang diberi kuasa, kena kemaskini profil dalam sistem. Dia ada pautan kemaskini profil MIF. So klik pada pautan kemaskini dan pergi kepada bahagian maklumat personal dan tuan-puan boleh mohonnya sebagai personal yang diberi kuasa. Okey. Begitu juga dengan akaun bank. Kalau tuan-puan nak tukar akaun bank ataupun nak tambah akaun bank, boleh klik pada pautan kemaskini profil MIF dalam sistem e-perolehan. Kemaskini profil MIF. Okey, untuk tambahkan maklumat akaun bank. Begitu juga dengan pengalaman lah. Pengalaman, klik pada kemaskini profil MIF. So kat sini tuan-puan boleh tambah pengalaman. Biasanya kat sini sistem akan benarkan tuan-puan pengalaman dengan pihak kerajaan. Pengalaman kerja dengan pihak kerajaan. Okey, ini berkenaan dengan proses pengurusan pembekal. Jadi tuan-puan boleh sentiasa pergi kepada sub modul pengurusan pembekal ni untuk tuan-puan boleh tengok balik maklumat-maklumat apa yang perlu dikemaskini dan boleh selarikan dengan maklumat di SSM. Okay. Yang kedua, pengurusan katalog. Pengurusan katalog. Jadi katalog ni sangat penting lah. Bila mana kalau tuan-puan buat proses bawah 20,000, nak bergiat aktif dalam untuk perolehan yang bawah 20,000 ni perlu ada katalog. Perlu ada katalog. Sekiranya tak ada, sukarlah untuk tuan-puan dapat peluang. Jadi katalog kita wujudkan dalam sistem e-perolehan untuk bagi peluang kepada pembekal-pembekal mengunci masuk maklumat. Sebabkan pihak Jabatan Kerajaan ni dia tak rujuk kepada Shopee, Cilindo, Lazada. Dia rujuk pada katalog yang ada dalam e-perolehan. Jadi ini berkenaan dengan kod item lah, kod item dan kod lanjutan. Jadi waktu tuan-puan ada apply, ada masukkan maklumat item tu, sistem akan minta tuan-puan isi maklumat berapa ruangan dan tuan-puan masukkan lah. Contoh untuk produk kan, produk. Jadi contoh untuk tuan-puan upload bidang produk komputer, contoh item komputer. Jadi tuan-puan kena masukkan maklumat komputer jenis apa, jenama apa, okey, ukuran berapa dan warna apa. Jadi maklumat tu tuan-puan kena kunci masuk. Jadi bila tuan-puan dah apply dan klik butang teruskan, automatically sistem akan keluarkan nombor kod dia. Sama ada kod item dan juga kod lanjutan. Jadi kod tu mewakili item yang tuan-puan telah kunci masuk dalam sistem. Dia akan keluarkan kod. Kod ni sistem yang generatekan lah kod ni. Jadi kod ni lah akan dipantau oleh jabatan-jabatan kerajaan. Bila mana dia masukkan kod ni, dia dah boleh tahu kod ni dah dibeli oleh jabatan mana, berapa kali kekerapan pembelian. Jadi dia pihak jabatan kerajaan dia tahu setiap kod ni dia punya track record dia. Dah dibeli ataupun belum, jabatan mana yang beli, berapa kali kekerapan, dia boleh buat pemantauan lah dari segi tu. Okey, pertama sekali bila tuan-puan nak kunci masuk maklumat dalam katalog, tuan-puan kena masukkan di ruangan nama item. Di ruangan nama item sama ada produk ataupun perkhidmatan. Contoh kat sini catering, bila klik butang masukkan tajuknya catering dan klik butang cari, sistem automatically akan keluarkan hasil carian. Hasil carian iaitu sama ada kod item ataupun nama item. Okey, kod item ataupun nama item. Jadi di sini tuan-puan kena tentukan nama item yang bersesuaian dengan item yang tuan-puan nak kunci masuk ni. Contoh catering, mungkin tuan-puan pilih perkhidmatan catering contohnya. Dia tak semestinya dia tak perlu betul-betul tepat, tapi dia maksudnya dia dah boleh, bila agak tajuk tu dah agak bersesuaian, dah boleh pilih tajuk tersebut. Okey. Lepas tu untuk teruskan klik butang dekat kod item tu, dia ada nombor tu kan.
klik daripada nombor tersebut, and then dia akan pergi pada proses untuk tuan perempuan masukkan maklumat yang lain. Contohnya harga, unit pembungkusan, tarikh mula, tarikh tamat. Okey. Jadi kat sini tuan perempuan boleh klik pada pautan butang pensel untuk upload katalog, untuk upload gambar, untuk isikan maklumat tambahan, bagi memastikan item yang tuan perempuan masuk ni betul-betul pihak jabatan betul-betul clear lah, betul-betul faham apa perkhidmatan ataupun produk yang tuan perempuan tawarkan. Okey. Dan klik pada butang iklan. Setiap masa, dari masa ke semasa tuan perempuan boleh kemaskini maklumat ni. Walaupun telah diiklan, tuan perempuan boleh diberi peluang untuk kemaskini maklumat. Kemaskini maklumat dari segi harga, dari segi maklumat tarikh iklan apa semualah. Jadi pihak jabatan bila dia nak buat pembelian bawah 20,000, dia akan guna modul pembelian terus. Okey. Dia akan buat carian mengikut apa yang dia nak tu lah. Lepas tu automatically sistem akan pergi kepada modul pembelian terus ni, akan pergi kepada modul katalog. Dia akan nampak katalog yang telah dimuat naik oleh pihak pembekal. Di situlah mereka akan pilih pembekal yang terbaik di situ. Okey. So kat sini untuk dengan kata mudah, pihak pembekal yang dah ada MAF ataupun yang ada akaun asas amat disarankan untuk memuat naik katalog. Walaupun amountnya bawah 20,000, bila kita dah dapat sekali, dua kali dalam lama, dia akan lama-lama jadi banyak juga kan. So sangat pentinglah untuk perempuan ada katalog di sini. Okey, dekat dalam sistem juga kita akan dalam kategori diiklankan, kita boleh nampak berapakah item yang ataupun perkhidmatan yang kita telah iklan kat sini kan. Lepas tu kita boleh belah kanan tu dia ada butang pensel tu, boleh kemaskini di situlah, klik butang tu dan boleh kemaskini maklumat. So kita boleh pantau dari masa ke semasa berkenaan dengan katalog ni. Okey, sebab apa sekarang masih ramai lagi yang pembekal yang belum lagi upload katalog. Okey. So kita ke arah sebenarnya memastikan pembekal bila setiap kali ada MF perlu ada katalog. Maksudnya kita akan ke arah memandatorykan perkara itulah. Sekarang masih lagi kita benarkanlah mana-mana pembekal yang belum ada katalog boleh urus niaga dengan kerajaan. Tapi pada masa yang akan datang mungkin kita dah letakkan syarat wajib. Kiranya nak urus niaga perlu ada katalog. Okey. Ini bila kita dah upload, ni contoh bila kita pergi kepada website, kita boleh nampak. Kita boleh buat carian katalog untuk pembekal-pembekal lain. Maksudnya kita syarikat yang contoh kat sini dakwah cartridge kan. Untuk dakwah cartridge ni untuk printer. Jadi kita sebagai pembekal, kita boleh tengok pesaing-pesaing yang lain. Kita boleh nampak pesaing-pesaing yang lain, berapa harga yang dia letak. Bagaimana dia punya produk dia. So maksudnya di sini kita nak mewujudkan persaingan yang sihat lah. Harga tu lebih kurang sama je. Cuma dari segi pihak jabatan tu sendiri yang sebenarnya dia perlu buka banyak peluang kepada pembekal-pembekal ni untuk urus niaga dengan mereka. Janganlah mereka pilih pembekal-pembekal yang sama je. Mereka menutup peluang. Sebenarnya kita nak buka peluang tu lebih luas supaya semua orang dapat merasa untuk urus niaga dengan kerajaan ni. Jadi ini contoh skrin yang ada dekat PTJ ataupun jabatan. Bila dia nak buat pembelian, ini dalam modul pembelian terus. Bila dia nak buat pembelian, dia akan pergi kepada maklumat kata kunci. Item sama ada item, dia akan buat carian berdasarkan pembekal ataupun negeri mana pembekal yang berada di negeri mana yang dia nak pilih. Ataupun dia buat boleh pelbagai, dipelbagaikan lah. Tapi biasanya dia akan buat carian nama item lah. Jadi contoh nak beli pakaian sukan, dia akan type je pasal pakaian sukan. Bila dia cari, dia akan tertera lah sistem yang akan keluarkan pembekal-pembekal yang telah muat naik pakaian sukan contohnya. Jadi di sini mereka akan tengok setiap syarikat tu dan mereka akan pilih. Untuk permulaan mereka akan pilih tiga dulu. Tiga syarikat
sebagai syarat asas. Dia kena pilih sekurang-kurangnya 3 syarikat. Dan supaya dia akan pergi kepada, dia tengok ketiga-tiga tu, lepas tu dia akan bermesyuarat, dia akan pilih salah satu daripada 3 syarikat tersebut. Maksudnya bukanlah dia terus pergi kepada direct nego, tidak. Dia akan tapis dulu. Dia akan pergi, dia akan pilih 4 ataupun 5 syarikat ataupun 3 dan dia akan pilih yang terbaik lah. Okey. Seterusnya modul pemilihan terus. Jadi modul pemilihan terus ni berkait rapat dengan modul katalog. Berkait rapat dengan modul katalog lah. Okey, pemilihan terus merupakan kaedah bagi melaksanakan sesuatu perolehan yang melibatkan jumlah pembelanjaan tahunan sehingga 20,000. Maksudnya apa yang saya telah explain sebelum ni lah, 20,000. Di mana datang 20,000 tu jabatan kerajaan yang tentukan. Kita sebagai kontraktor, sebagai pemekal, kita kena, yang penting kita kena tahu bagaimana kaedah untuk kita menggunakan sistem. Bagaimana kita nak rebut peluang. Itu yang penting bagi pihak pemekal lah. Okey. Kaedah pemilihan terus boleh dibuat di kalangan pemekal yang mendaftar dengan akaun asas ataupun akaun MF. Ini saya dah explain sebentar tadi kan. Walaupun tak ada kod bidang pun kita boleh upload katalog. Kan, kod bidang lain, barang lain. Kan, kita boleh, tak ada masalah. Sebab ada bawah 20,000 kita buka peluang kepada akaun asas dan akaun MF. Kaedah pemilihan terus hendaklah melalui carian katalog untuk kajian pasaran sekurang-kurangnya 3 pemekal. Yang sebentar tadi saya explain, kena pilih 3 dulu. 3 pemekal. Itu di Jabatan Kerajaan ada kena pilih 3. Sama ada mengikut negeri ataupun daerah yang dipilih itulah. Kecuali perolehan yang melibatkan agensi kerajaan ataupun melibatkan agensi kerajaan persekutuan G2G, akaun G2G ni. Ataupun perolehan segera ad hoc. Seperti contoh perkhidmatan catering ataupun perbaikan kenderaan. Kalau ad hoc tu, urgent tu, dia tak perlu pilih 3 lah. Dia terus boleh pilih 1, boleh appoint terus syarikat untuk dia berseniaga dengan syarikat tu. Ya, seterusnya akan ke proses pemenuhan yang membolehkan agensi melaksanakan pesanan dengan mengeluarkan permintaan pembelian ataupun kontrak, pesanan kerajaan dan nota penerimaan bekalan perkhidmatan serta proses pendanaan bayaran kepada Jabatan Angkatan Negara. Maksudnya di sini, untuk proses pembelian terus ni, dia akan bercantum dengan proses pemenuhan. Kita panggil proses pemenuhan lah. Dalam sistem kalau tuan-tuan dia dapat pesanan kerajaan, itu dalam proses pemenuhan, kita panggil proses pemenuhan. Kalau untuk proses untuk mendapatkan pembekal, kita panggil proses pembelian terus. Buat carian pembekal tu proses pembelian terus. Jadi maklumat proses ni dia bercantum. Pembelian terus bercantum dengan proses pemenuhan. Okey, kelima, pembekal pula mesti mengemukakan pesanan penghantaran dan invoice pada agensi secara dalam talian. Ini tugas pembekal. Selain daripada kita mengesahkan pesanan kerajaan tu, tugas seterusnya adalah pembekal kena masukkan maklumat pesanan penghantaran. Nombor pesanan penghantaran ataupun invoice. Nombor tu masukkan dalam kunci masuk dalam sistem. Okey. Ini tugas pembekal lah. Dan arahan pembayaran setelah penerimaan invoice yang lengkap adalah tempoh 14 hari. Bila tuan-tuan sebagai pembekal dah masukkan invoice dan klik butang serah, sistem akan ambil kira daripada tarikh tu, pada tempoh tu. Untuk dalam tempoh 14 hari, jabatan kena bayar dalam tempoh tu. Okey, ini dia punya proses flow yang kita mungkin boleh nampak lagi lah, boleh jelas. Yang mana proses pembelian terus ni bermula daripada kajian pasaran. Kajian pasaran yang dibuat oleh jabatan lah, oleh peminta. Okey, peminta ni akan buat kajian pasaran. Okey. Di carian ni lah dia integrate dengan carian katalog. Maksudnya katalog yang dibuat oleh pihak pembekal. Okey, kalau dicari tiada hasil menepati, okey. Kalau dengan hasil menepati, dia akan menggunakan kaedah A lah. Kalau dia nak tanya maklumat lanjut berkenaan dengan item tersebut, dia akan pilih kaedah B lah. Dan sekiranya hasil carian tidak menepati, dia akan menggunakan kaedah C. Jadi kaedah-kaedah ni sebenarnya dipilih oleh peminta tu, oleh jabatan tu lah. Jadi tugas pembekal hanya menjawab saja pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, kita jawab.
Okey, biasanya dia jawab dia nak tanya harga lah, harga terkini. Jadi maksudnya harga dalam katalog dengan harga terkini kita boleh ubah lagi. Okey, dalam sistem. Seterusnya dia akan pergi pada penyediaan nota minta, kelulusan nota minta, penetapan kod item. Proses itu dia akan dilalui oleh sama ada di penetapan kod item, pihak pembekal kena tetapkan kod. Ni untuk kod ni untuk proses pelawan-tawaran harga sahaja. Maksudnya kod tu perlu ditetapkan oleh pembekal. Sebab apa dia tak ada lagi, item tu tak ada dalam katalog. Jadi kod tu perlu ditetapkan oleh pihak pembekal. Seterusnya pergi kepada proses pemenuhan. Dalam proses pemenuhan dia melibatkan permintaan pembelian, kelulusan permintaan, pesanan kerajaan, itu semualah kita panggil proses pemenuhan. Jadi tiba dekat peringkat nombor 4 ni, sahkan pesanan kerajaan. Maksudnya tuan-puan kena dapatkan purchase order. Sebelum tuan-puan laksanakan tugas, menghantar barangan ataupun buat perkhidmatan, sebelum tu kena dapatkan dulu pesanan kerajaan dalam sistem. Macam mana nak tahu bila mana kita akan dapat? Sistem akan hantar email lah. Sistem hantar email, maklumat mengatakan anda telah dapat pesanan kerajaan, sila sahkan dalam sistem contoh. Jadi kena login dan kena sahkan dalam sistem. Barulah tuan-tuan kena boleh buat preparation untuk buat perhantaran. Pesanan perhantaran, kena masukkan nombor DO, barangan pun perlu dihantar. Okey. Lepas tu dia akan pergi ke peringkat ke-6, ke-7, ke-8 sampailah dia patah balik kepada pembekal untuk masukkan invoice. Jadi penting. Masukkan invoice, lepas tu dia akan ambil kira tempoh pembayaran 14 hari. 14 hari tu kan. 14 hari pembayaran tu perlu dibayar selepas pihak tuan-tuan perempuan sahkan invoice dalam sistem. Okey. Okey, ini adalah perjalanan proses pembelian terus. Kita setakat taklimat ni kita hanya tunjuk skrin ni lah. Kalau kita nak pergi kepada satu persatu, dia lebih sesuai bila mana tuan-puan menghadiri latihan dalam kelas. Latihan dalam kelas kita akan tunjuk lebih detail lagi. Tunjuk setiap satu persatu proses tersebut. Jadi bila mana kita nampak, kita boleh lebih faham. Dan bila kita nak laksanakan praktikal tu, kita dah tahu dah macam mana kaedah dia. Dan akhir sekali adalah modul sebuah akun dan tender. Ini modul yang agak favourite jugalah bagi pihak pembekal. Bila mana kalau dia nak apply MOF je, kita tanyalah nak apply MOF ni untuk apa. Biasanya saya nak masuk sebuah akun tender. Kan? Biasanya macam tu lah. Kebanyakan pembekal yang kita tanyalah sebelum ni. Jadi mungkin tuan-puan di kalangan mereka juga ataupun memang tuan-puan dah sedia maklum sistem perkuliahan ni sangat penting. Jadi tak kisahlah. Yang penting bagaimana kita tahu bagaimana nak gunakan sistem ni. Bagaimana kita nak pastikan syarikat kita ni bergiat aktif dalam perolehan. Pertama sekali, modul yang dibangunkan bagi melaksanakan proses pemilihan pembekal iaitu merujuk kepada proses mencari, memilih, menilai dan melantik pembekal untuk membekalkan barangan atau perkhidmatan tertentu. Okey. Yang kedua, kaedah perolehan ini melibatkan perolehan melebihi 20 hingga 500 melalui sebuah harga, perolehan melebihi 500 melalui tender. Dia ada perbezaan di situ. Sebuah harga dan juga tender. Berbeza dari segi amount lah. Amount perolehan tu. Okey. Maksud yang sama. Dia masuk tender, masuk sebuah harga, jabatan tu keluarkan sebuah harga tender adalah untuk pilih pembekal yang terbaik. Okey. Bagaimana tip menyertai sebuah harga? Pertama sekali, kena klik pada pautan notis sebuah harga tender untuk dapatkan maklumat tender lah ataupun sebuah harga. Semua ada dalam website. Skrin ni kita ambil daripada website perolehan lah. So klik pada notis sebuah harga dan tender. Ataupun maklumat iklan juga bila mana tuan-puan login masuk dalam sistem boleh klik pada pautan papan kenyataan. Papan kenyataan, klik pada pautan tersebut. Dan di sini kita akan paparkan maklumat terperinci mengenai tender ataupun sebuah harga tersebut. Contoh sebuah harga, tajuk sebuah harga ni tuan-puan boleh klik pada tajuk ni untuk dapatkan maklumat yang lebih detail lagi. Dari sini juga dia ada papar, dia ada nyatakan jabatan mana yang keluarkan, tarikh iklan, tarikh tutup, tempoh berbaki. Jadi sangat membantulah, sangat membantu pihak tuan-tuan perempuan. Kalau tuan-tuan tak buka perolehan tak akan dapat maklumat.
Kalau tak buka takkan dapat, tak tahu pun. Kat sini keluarkan tender, kat sana keluarkan tender. So saya pastikan maklumat ni, saya pastikan di syarikat antarabangsa perempuan ni ada seorang ataupun 2 orang staff yang akan pantau setiap hari. Dan sentiasa memastikan mesyuarat kalau ada tender tu keluar, mesyuarat dulu tengok ni mampu tak mampu. Kalau mampu kita boleh hantar maklumat, hantar dokumen. Sebab apa penghantaran dokumen percuma, nak masuk tender pun percuma, tak perlu bayar lagi dah. Cuma dari segi masa lah, masa perempuan, sama ada masa tu mencukupi ataupun tidak. Jadi sebab tu kita bagi tempoh masa iklan untuk perempuan buat preparation bagi satu-satu tender ataupun sebuah harga tu. Okey, ini proses sebuah harga tender, aliran yang warna kuning tu untuk pemekal lah. Yang warna grey tu untuk jabatan kerajaan. Setiap kali tender dikeluarkan ataupun sebuah harga dikeluarkan, inilah proses dia. Dia tak lari daripada proses ni. Tak lari pada proses ni, dia akan pergi pada satu persatu. Contoh untuk pemekal, bila mana perempuan sebagai pemekal tengok iklan, dalam iklan tu dia akan nyatakan lah sama ada lawatan tapak ataupun tidak. Kalau ada macam mana kaedah dia, kena pergi, siapa yang akan pergi. Kan? Kena tahulah nama-nama yang ada dalam lesen tu yang akan yang dibolehkan untuk pergi kepada lawatan tu. Kalau tak ada nama dalam lesen tu tak boleh. Kan? So kena tahu kaedah dia. Dan lepas tu bila dah pergi taklimat, kalau dah pergi dengar apa semua, dia akan yang pergi saja yang akan boleh menyertai tender. Yang pergi sahaja, yang tak pergi tak boleh. Itu kalau ada lawatan tender yang ada lawatan tapak lah. Kalau yang tak ada tu kita boleh terus boleh menyertai, boleh pergi kepada langkau pada nombor 9 lah. Langkau nombor 9 kita boleh sediakan kita punya proposal, masukkan maklumat kewangan, masuk maklumat teknikal apa semualah. Masuk dalam sistem, hantar sebelum tarikh tutup. Okey, sebelum pukul 12 tengah hari hantar, pastikan maklumat tu lengkap baru hantar. Kan? Kalau hantar awal pun tak ada masalah. Hantar awal, kalau ada kemas kini kita boleh kemas kini semula dalam sistem. Okey, lepas tu dia akan pergi proses, dia akan nilai, dia akan pilih syarikat, dan bila perempuan terpilih, perempuan kena sahkan LOI. LOI ataupun surat niat. Dan seterusnya LOA, surat setuju terima lah. Surat setuju terima. Jadi proses ni sangat panjang. Sangat panjang. Kita nampak ada 19 proses. Tapi bila mana proses ni dibuat dengan lancar, sebenarnya cepatlah. Sekejap je kita dah dapat result. Cuma dekat peringkat penilaian dan juga pemilihan tu dia akan ambil masa lama sikit. Sebab dia akan nak nilai satu-satu pemekal yang hantar. Dia akan tengok kebolehan syarikat. Dia akan tengok dia punya kesesuaian dia. Kan? So sangat penting proposal yang tuan-tuan hantar ni kena proposal atau cadangan yang sangat cantik lah. Yang TikTok lah orang panggil. Kan? Pastikan dia sebab apa dia mewakili kemampuan syarikat. Jabatan ni tak pergi kepada syarikat-syarikat. Dia akan tengok pada proposal yang dihantar saja. Kalau proposal tu tip-top, dia akan yakin dengan syarikat tu. Dia akan pilih syarikat tu. Okey. Ini berkenaan dengan sebuah harga dan tender. Dan kita boleh tahu kekerapan harian iklan sebuah harga dan tender berapa banyak kan. Kalau dalam tahun tu ada 35,000 tender sebuah harga dikeluarkan. Kan? Kita bagilah dengan 365 hari. Jadi satu hari tu berapa banyak tender sebuah harga telah diiklankan. Bidang yang kita apply tu, kita kena pilih yang bersesuaian lah mengikut kemampuan dan juga peluang yang ada dalam perolehan kerajaan ni. Apakah peluang tersebut? Kalau bidang-bidang yang kurang tu tak perlulah pilih. Tak perlulah ambil bidang tu. Ambil bidang yang rasa ada peluang untuk perempuan dapatkan urus niaga dengan kerajaan. Jadi yang keempat adalah bantuan e-perolehan dan soal jawab. Kita dah sampai di akhir kalimat. Jadi bantuan ni perempuan boleh email bantuan@eperolehan.com.my ataupun pergi kepada menu e-aduan. Dalam sistem bila perempuan login, dia ada menu e-aduan. Klik pada pautan tersebut, masukkan kalau ada masalah, cadangan penambahbaikan ke apa ke, nyatakan dalam tu.
nyatakan dalam tu. Ataupun slasher untuk tumpuan telefon. Boleh call 7985-7777. Call bantuan e-perolehan. Sekarang mungkin ada setengah-tengah masa tu dia ada waktu puncak dia lah. Kalau tengah hari ni waktu puncak. Jadi boleh pilih waktu-waktu yang lain untuk tumpuan boleh call lah. Boleh call. Kalau call tak dapat, boleh masukkan dekat maklumat e-aduan. Ini yang saya boleh syorkan lah. Dan tuan-puan jangan ni lah. Apa-apa pun boleh hubungi pihak kami, tak ada masalah. Okey, ni e-aduan lah. E-aduan. Dia ada platform e-aduan ni. Jadi platform ni adalah platform yang baru. Platform yang baru yang tidak ada dalam sistem yang lama. Yang kita wujudkan dalam sistem baru ni pada tahun 2018 dulu, kita guna sistem baru, kita dah ada dah platform e-aduan ni. Apa maklumat, sebarang aduan, pertanyaan, cadangan semua masukkan dalam platform. Okey, ini kaunter e-perolehan kita ada 4 di Malaysia. Kita 2 di Borneo dan 2 di Lembah Kelang, di PJ dan juga di Putrajaya. Sebelum ni banyak, sebelum ni setiap negeri, hampir setiap negeri kita ada kaunter. Tetapi bergantung kepada keperluan semasa. Keperluan semasa sekarang kita tak, kita lebih kepada online lah. Lepas tu kita kurangkan kaunter ni. Jadi bukannya bila kita kurangkan sebenarnya bukan untuk untuk menyusahkan pihak pengguna, tidak. Dia ada channel lain lah. Sama ada pihak pengguna boleh call ataupun boleh gunakan platform e-aduan. Okey, ini berkenaan dengan sesi soal jawab. Sebelum tu saya suka untuk saya ingatkan untuk tuan-puan boleh lihat mula dekat meeting chat tu. Dekat meeting chat kita ada promosi untuk training. Okey. Di sini kita ada latihan, tuan-puan boleh tengok dekat meeting chat. Kita ada promosi. Dan juga kita ada apa? Jadual ada jadual dalam tu. Boleh tengok latihan pengurusan pembekal, pengurusan pembekal, latihan e-katalog, latihan e-sebuah harga, tender, latihan e-katalog dan terus. Dan dia ada jadual-jadual yang telah kita tentukan tu. Jadi sekiranya kalau tuan-puan berminat, tuan-puan boleh terus direct dengan pihak kami sama ada call ataupun boleh email ke bantuan ataupun dalam saya lebih syorkan lah boleh call ataupun email kepada bantuan lah, bantuan e-perolehan. Okey, ada soalan tak? Okey, tuan-puan ada soalan? Ada satu, betul ke ni pegawai kerajaan dia boleh shortlistedkan syarikat-syarikat untuk turut serta dalam sebuah harga? Shortlisted. Okey, berkenaan dengan shortlisted ni, dia sebenarnya shortlisted tu di dalam peringkat penilaian cadangan lah. Bila dia dah iklan tender ataupun sebuah harga tu, lepas tu dah iklan tu dah tutup, lepas tu dia akan pergi kepada proses penilaian. So dalam proses penilaian tu dia akan shortlistedkan pembekal lah. Ni untuk bukan itu maksud saya. Sebelum dia keluarkan satu-satu sebut harga, saya difahamkan dia boleh, misal kata okey, dalam bidang travel ni kita ada lebih kurang yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan. Tak silap saya ada 420 yang ada taraf Bumi Putra Sebab travel agency agensi pelancongan hendaklah ada 100% Bumi Putra baru boleh masuki sebuah harga ataupun dalam EP lah. Jadi saya difahamkan ada 1-2 departmen kerajaan dia tak nak panggil banyak-banyak sebab dia ada panggil pula dalam dia katakan panel Kementerian ni boleh ambil panel setakat kata 20, dia akan hantar sebuah harga tu kepada 20 saya. Betul ke macam tu? Boleh ke macam tu? Mungkin juga lah sebab dia boleh gunakan kaedah tender tertutup. Kaedah tender tertutup ni maksudnya dia tak iklankan untuk umum lah. Dia akan hantar pelawaan kepada syarikat yang dilantik tu je. Contoh 420 tu. Dia hantar iklan dekat pembekal tersebut tu lah.
Kita panggil tender tertutup lah. Bermakna diorang boleh buat lah macam tu Dia bergantung kepada jenis tender jugalah. Kalau untuk travel agent ni, mungkin kita rujuk balik dekat MF. Sama ada mereka buat kaedah tertentu. Biasanya ada beberapa item macam contoh beras, contoh perabot. Dia ada item-item panel ni yang dia akan buat tender tertutup dekat iklan. Okey, lagi satu soalan. Saya dapati dalam perkelilingan kerajaan terutama dalam bidang travel agency, ada dinyatakan kat situ kita boleh masuk laman sesawang e-perolehan untuk cek sinarai-sinarai nama travel agency dalam tu. Tapi tak pernah saya berjumpa pun. Kat mana nak tengok sebenarnya? Tuan ada dapat dengar daripada siapa tu? Tak, dalam apa tu, dalam perkelilingan kerajaan. Saya ada lihat kat situ kalau nak tengok sini apa ni, mana-mana kementerian nak rujuk nama-nama travel agency yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan, boleh klik, boleh layari laman sesawang e-perolehan lah. Kementerian boleh lah, dia boleh tengok. Dia ada pautan dekat website tu, ada pautan. Tapi untuk kita sebagai pembekal, kita tak boleh tengok lah. Untuk kementerian dia boleh buat kajian pasaran tu, dia akan tengok sinarai pembekal yang ada bidang travel agent contohnya. Okey. Alright, jelas, terima kasih. Dan akhir sekali sebelum nak tutup ni, ramai juga dalam rakan-rakan dalam meeting chat room ni minta di-emailkan slide-slide ni. Boleh ke macam mana ke? Okey, berkenaan dengan slide ni, saya lebih suka kalau tuan pihak pembekal dia dapatkan maklumat dekat website tu. Kita dah muat turun maklumat tu. Dekat situ dia lebih terperinci lah. Dia lebih terperinci. So yang untuk slide yang saya bentang ni memang saya diberi arahan setakat ni je lah. Kita tak ada lah kita nak bagi kepada pihak pembekal lah. So untuk maklumat ni sebenarnya dalam website tu lebih ada lagi. Kalau pergi kepada dalam modul e-poll tu, memang dalam modul e-poll pun latihan pembelajaran tu kan, dalam tu pun memang dah ada slide. Boleh ambil daripada situ je. Slide yang sama juga. Silap dah tadi, patut ambil gambar tadi. Tak apa, nanti buka balik website tu. Buka website tu, dalam tu cuba klik kat menu latihan pembelajaran. Dekat situ lock masuk dalam tu, apa jua slide pun ada dalam tu. Boleh je download, tak ada masalah. Ni memang daripada EP juga tu, tuan? Ya, betul. Masuk dalam EP juga. Adakah kita kena log in different ID ke macam mana ke? Kita kena daftar lah Daftar dulu Yalah. Oh, tak boleh masuk direct account EP yang kita ada tu lah? Bukan. Dia dalam website tu dia ada pautan pembelajaran multimedia tu. Alright, okay. Tu. And then dia minta kalau kita dah ada ID password, kita just terus log masuk lah. Kalau tak ada, kena daftar dulu. Alright, okay. Terima kasih, Tuan. Okay. Ada soalan? Cik, saya ada soalan. Okay. Saya nak tanya kan, kalau untuk apa tu yang renewable part kan? Renew license Ya, renew license kan. Kalau kita hantar the document kan through online, hard copy kena hantar ya? Tekan. Dia tak perlu lah. Kalau dah hantar online tu, tak perlu hantar hard copy. Tak, sekali je. So kalau kita hantar ke MOF kan, berapa lama proses baru kita boleh tahu sama ada akan kena reject ataupun terima? Minus dulu kalau nak simpan. Tapi dia ada je lah dalam ni. Kalau kita tutup ada je lah dalam ni. Kurang jelas tak dapat dengar. Minta yang lain tu mute kan mikrofon. Jadi soalan puan tadi tu, Cik Muhammad Ali, adakah renew license berapa lama? Perlu dihantar sama ada online ataupun hard copy. Saya suruh hantar kedua-duanya sekali lah. Okey, boleh. Hantar dua-dua sekali. Lepas tu dari segi pihak MOF kan, berapa lama akan bagi tahu kita? Biasanya trend sekarang ni dalam 2 atau 3 minggu lah. Kalau untuk pembaharuan ataupun new.
New atau renew biasa 2 atau 3 minggu. Oh, okey. So Kena sekarang tahu macam MCO punya period kan. Kalau saya nak hantar hard copy, saya kena terus courier kan ke Putrajaya. Betul ke? Boleh Okey. Kalau yang address tu saya boleh dapatkan dalam website kan? Ada. Semua ada. Okey, boleh. Terima kasih. Yes. Tuan Saiful boleh replay balik slide daripada satu tadi tak? Boleh replay. Nak tunjuk slide daripada awal. Ya tuan. Okey, ada soalan lain? Pada awal. Saya ada Tuan, soalan tuan. Ada soalan, okey. Okey, masa sekarang ni MCO, kebanyakan kita punya proses pembuatan ataupun pengantaran ni terganggu. Jadi macam mana cara kita nak mohon EOT tu? Extension of time. Sebab dia melibatkan proses invoice kan dan juga tempoh kontrak. Ini kalau ni maksudnya tuan ni ada dapat melibatkan kontrak lah ni. Ya. Kalau macam tu, kalau melibatkan kekangan dari segi penghantaran, tempoh penghantaran bersua tu, memanglah dalam tempoh kontrak, dalam dokumen pesanan kontrak tu memang dia dah masukkan lah tempoh penghantaran, biasanya dia letak 14 hari lah kan. Ya, betul. Kalau ada kekangan kat situ, boleh dapat budi bicara daripada jabatan tu, boleh call direct dengan jabatan tu, kata mungkin ada kelewatan sedikit ke apa ke, tu sebenarnya tak jadi masalah. Biasanya dalam sistem bila lebih tempoh 14 hari dia ada sikit lah dekat dalam sistem tu, tapi sebenarnya benda tu kita boleh extend lagi. Boleh extend tarikh penghantaran tu dan saya syorkan boleh beritahu jabatan tu dulu. Mengatakan ada kelewatan penghantaran. Jadi tapi dalam sistem tu macam mana tuan? Dalam sistem tu kita rasanya dia boleh kemas kini. Dia punya tarikh penghantaran. Sebenarnya benda tu dia tak sangat, dia tak maksudnya bila kita tak sahkan dalam tempoh 14 hari tu dia terus batal, tidak. Cuma dari segi prestasi kita lah mengatakan yang kita ni lewat hantar. Jadi untuk kita nak menerangkan perkara yang sebenar tu, kita kena beritahu jabatan tu lah, boleh slow talk dengan mereka lah. Itu yang kita syorkan lah. Okey, terima kasih. Sama. Ada soalan lagi? Kalau tak ada, saya mungkin kita tunggukan dulu. Ada soalan?